doa. Ad-du'a mukhul ibadah. Nabi sebut doa itu kepalanya ibadah. Jadi alangkah hebatnya Islam. Greeting tu, ucapan bila bertemu, bila bersemuka. Makasih ni encik suami takut pelik napa ustazah gitu. Bila bersemuka saja, perkataan pertama yang dimulakan sesama Islam adalah doa. Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Warahmatullah, rahmat Allah ke atas kamu. Wabarakatuh, dan barakah Allah ke atas kamu. Tiga perkara tu perkara asas yang kita perlu semasa hidup, ketika kita nak hadapi sakaratul maut, ketika dalam kubur sampai ke mahsyar. Selama kita hidup, yang kita perlukan adalah keselamatan, kesejahteraan. Assalamu. Warahmatullah, yang kita perlu adalah rahmat Allah. Dan yang kita perlu dalam hidup kita barakah daripada Allah. Kalau sebut kesejahteraan, ni belum bagi salam, mukadimah sebelum bagi salam ya. Supaya lepas ni saya bagi salam, tuan-puan faham hakikat salam, lalu menjawabnya lebih mendalam, menjawabnya daripada hati yang dalam, dengan seikhlas hati. Barulah dia jadi doa yang diterima, dimakbulkan oleh Allah. Kadang kita berjawab salam tanpa rasa, tak rasa kita ni sedang mendoakan. Kita bagi salam pun kadang-kadang tak rasa kita sedang mendoakan. Dia dah jadi satu adat, bukan ibadat. Bila adat, mungkin tak dapat pahala, mungkin tak sampai pun tujuan beri salam. Tapi bila kita faham salam itu ibadah, automatik dia diberi pahala dan nilai dia naik berkali ganda. Tu yang kadang-kadang kita punya intonasi bagi salam. Assalamualaikum. Dia bagi salam, Assalamualaikum. Assalamualaikum membawa maksud kecelakaanlah bagi kamu. Terus berubah maksud. Assalamualaikum. Dari mana tu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assam. Itu jelas dalam hadis Nabi SAW. Ketika Sayyidatina Aisyah dengan Rasulullah berhadapan dengan ada orang kafir Quraisy, orang musyrik yang sangat membenci Rasulullah. Lalu bila bertemu dengan Rasulullah, masa tu Aisyah ada. Lalu mengucapkan kalimah, Assalamu alayka ya Abul Qasim. Kecelakaan bagi kamu wahai bapa Qasim. Itu gelaran laqab bagi orang Arab. Dia akan beri gelaran berdasarkan anak lelaki pertama. Kalau saya Luqman, anak pertama saya Atikah. Tapi mesti laqab gelaran ambil nama anak lelaki yang pertama. Jadi Qasim adalah anak lelaki pertama Rasulullah. Disebutkan masa tu orang kafir Quraisy kata, Assalamu alayka ya Abul Qasim. Kecelakaanlah bagi kamu, kehinaanlah bagi kamu wahai Abul Qasim. Lalu Rasulullah menjawab, wa alayka, ke atas kamu juga. Rasulullah jawab macam tu je. Tetapi Sayyidatina Aisyah yang duduk di sebelah, ini hadis yang sahih daripada Aisyah. Kemudian Sayyidatina Aisyah pun menjawab, bal wa alaikumussalam wazam. Aisyah tambah lagi, bahkan ke atas kamulah kecelakaan, kehinaan. Aisyah geram ni, suami dia dihina tadi tu. Lalu Rasulullah menegur Aisyah. Ini kita masuk sikit dah tajuk ni. Tak apalah, tapi mukadimah. Rasulullah menegur Aisyah, wahai Aisyah, sesungguhnya Allah tidak suka kepada perkataan yang keji. Aisyah sebagai seorang wanita yang masih remaja ketika itu kan, perempuan macam kita suka menjawab. Dan sikap dan sifat Aisyah itu adalah panduan kepada kita wahai para wanita sekalian. Bukan kata sikap suka menjawab, suka petikaikan tu negatif totally tak. Tapi bila Aisyah menjawab, lalu Aisyah ditegur oleh Rasulullah, Aisyah menerima teguran. Dan betapa jujurnya ibunda kita Aisyah bila menyampaikan ilmu, Aisyah tidak menyembunyikan jika ia terlibat dengan maruah dia. Macam kita kalau nak didik anak, kita akan cerita yang negatif ke yang positif tentang diri kita? Mesti yang positif, betul kan? Mak dulu umur 12 tahun dah boleh pandai semua, masak semua dah reti. Mak dulu masa umur 8 tahun tak macam kamu ni. Mak dulu, mesti yang positif-positif je lah. Yang bahagian sisi negatif tu kita simpan. Tetapi ibunda kita Aisyah seorang yang amanah, yang jujur. Ketika menyampaikan apa jua pesanan Nabi, teguran Nabi, walaupun melibatkan aib dia, tetap disampaikan sebagai panduan kepada kita hari ini.
Sedar bahawasanya ibunda kita juga manusia biasa, mempunyai ciri-ciri sifat kewanitaan seperti kita. Dan kita boleh jadi wanita yang baik, tak mustahil, sebagaimana tak boleh sama, tetapi boleh dijadikan contoh ibunda kita Aisyah. Kita tahu Sayyidatina Aisyah wanita yang sangat mulia, yang dipinang melalui malaikat Jibril alaihi salam dan dipilih oleh Allah untuk menjadi rakan seperjuangan, teman seperjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanita yang warak, yang alim, wanita yang zuhud, wanita yang kuat bersedekah. Antara wanita isteri Nabi yang paling kuat sedekah Aisyah radhiyallahu anha. Tapi yang dengar cerita banyak bab Aisyah ni bab cemburu. Tetapi kehebatan Aisyah yang lain, bagaimana saat dia kecil dan remaja dididik dalam rumah kenabian begitu hebat. Aisyah kan geram tadi, lalu dia jawab, bal wa'alaikumussalam wazam, bahkan ke atas kamu kecelakaan dan kehinaan. Kemudian Rasulullah tegur, Allah tidak suka perkataan keji. Aisyah pun jawab balik. Ada dalam buku ni pun ada asam garam rumah tangga, nanti saya share sikit. Aisyah jawab balik, ya Rasulullah, kamu tidak dengar ke apa yang dia katakan tadi? Tak dengar ke dia hina kamu? Assalamualaikum ya Abul Qasim. Rasul kata, aku dengar. Rasul elakkan lidah menyebut perkataan keji. Rasul cuma sebut ke atas kamu jua. Rasul tak sebut ke atas kamu jua kehinaan. Subhanallah. Maksudnya, wahai ibu ayah sekalian, ajarkan diri kita dan anak-anak kita, walaupun saat kita dihina dengan perkataan keji, kita hanya dibenarkan untuk menyebut ke atasnya jua. Tetapi dilarang dan Allah tidak suka kita mengulangi kembali perkataan keji tersebut. Kadang-kadang budak-budak kan bergaduh kan. Mak kau hijau. Mak kau hijau, biru, kuning semua. Biasa yang balas tu balas lebih lagi, bukan ulang yang sama. Biasa balas lebih lagi sebab telah dicucuh dengan bara api, dah jadi semakin marah. Contohnya apa? Sama-sama. Kita pun tak nak sebutlah dalam tempat yang mulia. Biasanya yang membalas itu memberi balasan yang lebih. Jadi Nabi SAW mengajarkan kepada kita, bila ada keburukan berlaku, cukup kalau kita rasa nak balas balik, cuma mengucapkan ke atasnya jua. Kalau ada orang fitnah kita, ke atasnya jua. Ada ketikanya. Tetapi kalau sesama Muslim, jangan mendoakan keburukan. Kalau non-Muslim, Rasulullah menunjukkan kita boleh membalas dengan ke atasmu jua. Tetapi sama Islam, kita tetap membalas doa-doa yang baik, sebab doa itu akan kembali kepada kita. Tuan-puan dimati Allah sekalian, salam, ini pendidikan yang paling besar sebenarnya, yang perlu kita didik kepada anak, pada diri kita terlebih dahulu dan anak-anak. Kalau mereka faham nilai salam, ketika kita nak pergi, anak nak tidur pun kita salam, Assalamualaikum. Bangun tidur, kejutkan anak, bagi salam, Assalamualaikum, selamat pagi, bangun-bangun, bagi salam, doa dulu. Kejutkan orang sebelah, suami pun boleh dimulakan dengan salam, doa dulu. Nak keluar rumah, kita bagi salam kan, Assalamualaikum, Umi keluar dulu. Masuk rumah bagi salam. Subhanallah. Nabi SAW bersabda kepada Anas bin Malik, wahai Anas bin Malik, apabila kamu bertemu dengan ahli keluargamu, maka ucapkanlah salam. Nescaya dirimu dan ahli keluargamu akan diberikan keselamatan, rahmat, barakah daripada Allah. Subhanallah. Bimbang kita orang perempuan, perkataan pertama bila buka pintu bukan salam, tempik dulu. Buka, nak apa sepah ni? Contohlah kan, pengalaman sendiri juga. Tetapi ajarkanlah kesejahteraan dulu yang dimulakan. Tuan-puan sekalian, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Salamun alaikum bima sabartum. Salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia dahulu. Allah berfirman lagi, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tiada manfaat sedikit pun harta benda, anak pinak, keturunan kamu, tak ada manfaat sedikit pun ketika itu. Bila? Di mahsyar. Di akhirat kelak tidak ada manfaat sedikit pun, tuan-puan sekalian. Illa, kecuali Allah sebut, illa, ini saja orang yang akan selamat. Man atallaha biqalbin salim, yang bertemu dengan Allah dengan jiwa yang selamat, salim, salam. Sebab itu bila ada yang mendoakan Assalamualaikum, keselamatan ke atasmu, kesejahteraan ke atasmu,
doa itu bukan hanya pada tubuh badan yang sehat, tapi pada emosi yang sehat, pada rohani yang sehat, keselamatan dari sudut akal kita. Besar sangat maksud Assalamualaikum warahmatullah. Kita tahu kita tak akan masuk syurga Allah tanpa rahmat Allah. Sebab itu bila ada orang doakan rahmat Allah ke atas kamu, Masya Allah, itu doa yang sangat hebat. Kemudian wabarakatuh, dan barakah Allah ke atas kamu. Subhanallah, kita ada rumah, ini surau yang sangat hebat. Saya dah pergi banyak juga surau di Putrajaya, dan ini antara surau yang setakat ini paling indah. Bukan bermaksud saya kata surau lain tu tak indah. Pada pemikiran saya, sekali saya pandang tu pun tak tahu tu kan, itu tujuan apa, boleh menyorok masuk keluar kot sana ke lubang tu kan. Oh, aircon. Itu aircon. Hostel. Ya. Oh, dia ada keluar tu. Oh, Masya Allah. Nanti kita tunjuk ni. Oh, subhanallah. Ada yang tengok live dalam 3,000. Yang hadir lagi ramai 30,000. Ada yang 3,000. Mungkin dia orang nak tengok juga. Dik, pusing. Oh, dalam tu ada aircon. Saya tak nampak gaya macam aircon, tapi saya percaya je lah ya. Hebat. Maksudnya tak tahu arkitek, kehebatan arkitek. Lepas tu atap ni, kipas ni kalau kita tahu harga dia tak kurang 40,000, betul tak? Kan? Sebab biasa juga tolong masjid surau kan minta untuk kipas gergasi ni, 40,000 tak kurang. Lepas tu kita boleh tengok sini bina dia, kita boleh tengok suasana dia. Jadi bagi fikiran saya yang cetek ni, anggapan saya cetek ni, dengan kawasan yang sekeliling yang sangat indah, ini mungkin kawasan elit. Itu dari sudut saya lah. Kan Putrajaya ada bahagian, mungkin ini kawasan elit, wallahu a'lam. Masya Allah. Yang saya nak sebutkan, kita ada rumah yang cantik, ada tempat yang cantik, ada kereta yang canggih, yang mahal, kita ada anak yang ramai, kita ada harta yang banyak. Semua itu tiada guna jika tidak ada barakah. Jika surau yang cantik yang kita buat begitu indah, tetapi menimbulkan apa? Riak, takabur, ujub. Ini bukan saya kata kepada pengerusi dan AJK, tak. Tetapi memang kita wajar mengindahkan rumah Allah. Tempat yang paling berbaloi untuk kita jadikan paling indah di muka bumi, masjid lah, rumah Allah. Kau nak berhabis banyak di rumah Allah. Subhanallah. Jadi, apapun yang kita miliki kalau tak ada barakah, kereta. Kalau kereta itu menjadi sumber, punca untuk kita jadi riak, ujub, takabur, sombong dengan manusia, na'udzubillah, kereta itu menjahanamkan kita. Walaupun di dunia nampak menaikkan kedudukan kita, tetapi jika kereta itu walaupun canggih tak ada masalah, nak beli mahal tak ada masalah, tetapi membawa kita ke tempat-tempat yang baik, kita cari rizki, kita hadir majlis ilmu, kita pergi rumah Allah, kita pergi urusan sekolah anak, kita gunakan untuk jalan-jalan kebaikan. Kereta tu tak boleh bawa masuk dalam kubur, tetapi barakah kereta itu boleh masuk ke dalam kubur. Hadis Nabi SAW, 3 kegembiraan ataupun kebahagiaan bagi seseorang itu, Nabi sebut apa? Apabila dia diberikan rumah yang lapang, rumah yang selesa, rumah yang luas. Yang kedua, apabila diberikan kenderaan yang baik. Kemudian yang ketiga, bila dia diberikan jiran yang baik. Itu di antara tanda-tanda kebahagiaan. Maka subhanallah, kepada siapa yang macam berhabis sikit untuk rumahnya, itu tidak dikatakan membazir. Tetapi bila menghabis banyak sehingga kuranglah dia sedekah, sehingga kuranglah dia dalam beramal soleh, maka itu tercela. Sebab tu kalau kita tengok ada orang mungkin besarkan dapur, besarkan bahagian, oh membazir ni, dunia belaka ni bukan boleh masuk kubur. Memang rumah tak boleh masuk kubur, tapi barakah rumah itu boleh bawa masuk kubur. Rumah itulah kita buat ibadah, rumah itulah kita berkasih sayang, rumah itulah berlakunya pendidikan dalam sebuah rumah tangga, rumah itu kita baca Al-Quran. Maka barakah rumah itu kekal sampai di mahsyar kelak. Subhanallah. Jadi itulah mukadimah sebelum bagi salam. Sebab dalam salam ada 3 perkara yang sangat besar. Itu kita kupas sikit. Jadi harap selepas ini bagi salam pada suami, pada siapa pun dengan rasa itu doa. Dan bila orang itu balas, kita rasa sangat bahagia. Kadang-kadang kita nak doa sebenarnya. Bukan kita,
Sebab nak doa semula, maka kita bagi dulu. Dan selamanya yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Yang memberi salam lebih baik daripada menerima salam. Jadi kena berebut bagi salam. Sahabat Nabi cerita selalu berebut dengan Rasulullah kalau bab bagi salam. Sehingga ada seorang sahabat Nabi, dia menyorok, tak tahulah belakang pokok ke belakang bangunan ke, sebab dia nekat, dia dulu nak bagi salam ni. Dia kata, pun begitu, masih lagi Rasulullah yang beri salam kepadaku. Maksudnya Rasulullah dah perasan tu, dia dah nyorok tu. Masya Allah. Yang memberi kasih sayang lebih utama daripada yang menerima. Yang memberi nasihat lebih utama, yang memberi peringatan. Bukan maksud saya di sini, jangan kecewa jika kita je yang asyik mula. Bang, sombong betul lah jiran sebelah. Kalau kita tak tegur, tak ada dia nak negur. Bang, kalau kita tak angkat tangan, tak ada dia nak angkat tangan. Kalau kita tak senyum dulu, tak ada dia nak senyum. Kalau kita tak bagilah kuih bulan Ramadan, haraplah dia bagi. Ini contoh-contoh saja ya. Awak ni kan bang, kalau saya tak kejut awak, memang tak bangunlah awak sampai kiamat. Kalau tak saya, kalau tak. Tuan-puan yang mati Allah sekalian, Allah pilih kita untuk yang memulakan. Kan tangan yang memberi itu lebih baik daripada yang menerima. Jadi dalam bab salam, jangan kira suruh orang lain bagi salam dulu sebab pangkat kita tinggi. Cakap dekat anak, jumpa Umi cakap apa? Tak apa, kita sebagai orang tua mulakan dulu. Rasulullah paling utama, Rasulullah yang mulakan dulu. Subhanallah. Tapi dalam majlis saya kena mula dululah ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, subhanallah. Saya bagi salam satu kan, saya dapat balasan berapa? Ratus saya dapat. Masya Allah. Mungkin ribu, mungkin dalam ni pun jawab salam juga, bagi juga salam kepada saya. Masya Allah, alhamdulillah, subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, pertama saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Surau Al-Furqan, Presin 11 Putrajaya. Al-Furqan adalah salah satu nama. Nama siapa Al-Furqan ni? Nama anak dia ke? Nama anak saya, Muhammad Furqan. Al-Furqan ni nama siapa? Nama apa? Oh, ada surah Al-Furqan. Betul ke ada nama surah Al-Furqan? Ada surah Al-Furqan? Ada. Al-Furqan ini salah satu nama Al-Quran. Kan? Al-Quran juga diberi nama Al-Furqan, petunjuk yang jelas. Subhanallah. Jadi nama surah ini diberi nama sempena nama Al-Quran. Allah berfirman, Syahrul Ramadan, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan, unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Subhanallah. Allahu Akbar. Dan kita berada di surau yang namanya Al-Quran. Terima kasih kepada surah Al-Furqan, Presin 11 Putrajaya. Tajuk yang diberikan kepada saya, didikan anak kini selarikah dengan acuan Islam. InsyaAllah, saya juga akan kongsi sedikit pengalaman saya. Antaranya saya dapat daripada orang lain dan juga diri saya sendiri. Allahu Akbar. Dan saya nak ucapkan yang saya hormati yang berusaha, iaitu yang berbahagia Tan Sri Ahmad Faisal bin Talib, yang berucap tadi. Bila depan perempuan dia berdebar sikit kan, biasa berucap depan lelaki. Masya Allah. Yang berbahagia Tan Sri Ahmad Faisal bin Talib selaku pengerusi surah Al-Furqan, Presin 11 Putrajaya, yang saya tahu adalah merupakan bekas Datuk Bandar Kuala Lumpur. Betul kan? Jadi kita jumpa abang kawasan, bekas Datuk Bandar Kuala Lumpur. Masya Allah. Seterusnya Puan Nur Anita binti Dain selaku Ketua Biro Helwa Surah Al-Furqan, mungkin yang mengiringi saya tadi. Seterusnya Ahli Jawatan Kuasa Surah Al-Furqan. Seterusnya semua yang hadir, mungkin ada yang dekat dan jauh kan, sama ada secara alam nyata ataupun di alam maya. Oh, Masya Allah, sekarang dah jadi 4,000 orang. Di FB lebih kurang dalam 3,300, di sini ada dalam 700. Ni kita bersiaran FB dan juga di IG. Alhamdulillah, subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Bila sebut Al-Furqan tentang Al-Quran, ini kata-kata ulama, saya ulang balik semula sahaja.
Al-Quran apabila jatuh pada satu bulan, bulan itu diangkat menjadi bulan paling mulia, iaitu Ramadan. Al-Quran bila jatuh pada satu malam, maka malam itu dijadikan malam yang terbaik, iaitu Lailatul Qadar. Kan surah Al-Qadr, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Al-Quran bila diturunkan oleh seorang malaikat, malaikat itu menjadi ketua malaikat dan sebaik-baik malaikat, malaikat Jibril alaihissalam yang menurunkan wahyu Al-Quran. Al-Quran bila jatuh kepada seseorang manusia, seorang nabi, nabi itu diangkat menjadi sebaik-baik nabi. Khatimin nabiyyin ahsanun nas, sebaik-baik manusia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran bila jatuh kepada sebuah keluarga, maka keluarga itu menjadi sebaik-baik keluarga. Al-Quran bila jatuh ke dalam hati kita, maka kita menjadi sebaik-baik manusia. Allahu Akbar. Itu hadis Nabi SAW. Khairukum, yang paling baik di kalangan kamu, man ta'allama al-Quran wa 'allamahu, yang membacakan Al-Quran, yang belajar Al-Quran, dan yang membacakan, yang memperdengarkan ataupun yang mengajarkan Al-Quran. Allahu Akbar. Sebab itu pendidikan asas diri dan anak kita adalah pendidikan Al-Quran. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita pernah jadi anak, betul kan? Kita semua pernah jadi anak. Kemudian kita pernah jadi anak kecil. Kita pernah jadi anak remaja. Kita pernah jadi anak yang dewasa. Kita ada kenangan dengan ibu ayah kita. Ada kenangan manis, ada kenangan pahit. Betul ke betul? Mesti ada yang manis, ada yang pahit. Mustahil semuanya manis, mustahil. Cuma kerana besarnya rasa syukur, kita lupakan yang pahit. Kerana besarnya mengenangkan jasa ibu ayah, maka yang pahit itu tak disebut-sebut. Itulah Allah nak uji kita. Syukur kita bukan teruji bila dapat nikmat. Syukur kita teruji bila kita dapat ujian Allah. Lalu kita tetap mampu bersyukur kerana masih melihat banyaknya sisi kebaikan dan sisi nikmat yang Allah bagi. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi kita ada kenangan pahit, ada kenangan manis. Dan daripada pendidikan ibu ayah itu membuatkan kita nekat. Esok bila aku ada anak, aku akan buat macam ni. Esok kalau aku tak ada anak, aku tak nak buat macam ni. Seperti mana yang aku kena ni. Allahu Akbar, subhanallah. Dalam minggu lepas saya jumpa ada seorang wanita menangis-nangis jumpa saya. Masa tu nak solat tarawih. Tempat kami ada buat solat tarawih lepas berbuka. Sebab kami buka puasa hari-hari terbuka, terutamanya asnaf fakir miskin. Jadi jumpa selalu dekat waktu buka jumpa ramai orang. Sekitar Senawang lah, Negeri Sembilan. Lepas tu ada seorang wanita ni elok pakai niqab apa semua. Dia merayu pada saya. Dia kata, Ustazah boleh tak bagi saya kerja tempat Ustazah? Saya nak kerja daripada waktu maghrib, maksudnya lepas sebelum habis pukul 6 macam tu, sampailah kedai galeri Ustazah tutup pukul 9, pukul 10 macam tu. Saya kata kita tak ambil yang kerja malam je, kita ambil part time daripada pagi sampai petang. Sebab siang dia ada kerja lain lah, malam. Saya kata kenapa tak nak balik rumah? Baliklah rumah, kamu dah kerja siang sampai petang, balik rumah. Kamu ada mak. Lepas tu dia menangis-nangis, dia kata, Ustazah, saya kalau boleh saya tak nak balik. Saya nak balik bila mak dah tidur. Saya kata kenapa? Sebab mak saya bila tengok saya mesti maki hamun. Tapi saya tak tahu cerita sebenar, tapi itu cerita yang dicerita pada saya. Mak kamu maki hamun macam mana? Cakap saya anak tak guna, cakap sumpah serana, maki hamun, pukul saya sekian-sekian. Tapi dia sebut tu dengan menangis, dengan apa, dengan ketakutan. Tolonglah Ustazah, saya ada alasan kalau tak. Kalau saya cari duit apa semua, mak saya tak akan maki hamun apa dan sebagainya. Dan saya jumpa banyak kisah tuan-puan sekalian. Betapa anak-anak merasakan ibu ayah bukan syurga, tapi neraka. Neraka sejak di dunia lagi. Dan saya jumpa banyak kisah-kisah yang benar dan kita tahu bagaimana anak-anak kecil yang didera sampai mati, yang dibesarkan dengan maki hamun. Kami ada satu rumah anak yatim yang menjadi rumah anak yatim angkat kami. Ia bukan sekadar anak yatim, ada juga anak yang dibuang keluarga, ada anak mangsa dera di situ yang diambil oleh JKM,
Ada anak comel 2 orang. Anak mu'alaf comel sangat, wajah bersih. Ketika JKM ambil, kepala tu ada lagi bekas kaca di atas kepala melekat. Maksudnya dipukul dengan botol kaca sos cili macam tu lah. Dipukul sekian, berdarah kepala. Mungkin dengar kot dengan jiran ke apa semua, wallahualam. Tetapi masa diambil tu masih lagi luka berdarah. Ada yang saya tengok, ini memang betul-betul kami handle, kami jadikan anak angkat dan kami tanggung semua kos. Maksud saya kami, bukan saya. NGO Sahabat Amal Care. NGO ni saya rasa dah ramai juga yang tahu, dah ramai jadi penyumbang tetap kami. Jadi segala belanja kami bagi bulanan, tempat tinggal apa semua kos-kos yang terlibat. Ada mulut kanak-kanak kat situ koyak. Sebab apa? Didera oleh mak ayah. Ambil masa umur 4 tahun, 5 tahun. Masya Allah. Allahu Akbar. Tapi sekarang anak tu peringkat awal datang memberontak, buat masalah sebab tekanan daripada kecil. Tapi sekarang hafal Quran. Subhanallah, lemah lembut, berakhlak, rajin. Kalau saya tanya kepada penjaga bagaimana boleh ubah akhlak anak ni yang datang daripada keluarga yang menyebabkan dia cedera emosi yang dahsyat. Cedera dari segi memori dia. Memberontak, degit, asal tak semayang. Mereka sebut satu saja, Al-Quran, Ustazah. Al-Quran. Peringkat awal walaupun mereka tak nak baca Al-Quran, kita baca, kita dengarkan. Al-Quranlah penawar. Sebab itu Allah berfirman, sesungguhnya Al-Quran itu syifa, penawar kepada segala penyakit. Penyakit zahir, penyakit batin, semua penyakit. Al-Quranlah penawar. Masya Allah, Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kita pernah jadi anak. Kita ada kesan pendidikan ibu ayah terhadap diri kita. Sama ada pendidikan itu dari sudut negatif ataupun positif. Tetapi yang menyebabkan kita berada di sini hari ini adalah hasil daripada pendidikan ibu ayah kita. Jangan sekali-kali kita kata, tak ada, saya jadi elok ni sendiri. Saya jadi elok ni sendiri. Nak harap mak ayah saya, Ustazah, mak ayah saya tak pernah didik saya dengan Al-Quran. Saya jumpa ramai yang cakap macam ni pada saya. Nak harap mak ayah saya, Ustazah, mak ayah saya tak pernah ajar-ajar doa-doa ni. Mak ayah saya tak pernah suruh solat. Saya boleh, saya belajar semua sendiri. Ustazah, saya ni jadi boleh orang macam ni sendiri, cari sendiri. Mak ayah saya tak pernah bagi ni. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya tanya dia balik, macam mana boleh jumpa? Macam mana boleh berubah? Dia ceritalah sikit tekanan sekian lepas tu jumpa seseorang. Tekanan tu datang daripada mana? Daripada mak ayah lah. Mak ayah asyik bergaduh. Contohlah cerita mak ayah bercerai-berai, mak ayah bergaduh. Cerita sekian-sekian. Lalu saya sebutkan, kalaulah kita berterima kasih kepada kenangan yang manis memberikan kita bahagia, kita sepatutnya memberikan lagi ucapan terima kasih kepada kenangan pahit yang membentuk diri kita pada hari ini. Diri apa yang terbentuk daripada kenangan pahit? Cekal, sabar, redha, bersangka baik. Kita usaha develop sendiri dalam diri kita, bahagia, cari bahagia sendiri. Saya jumpa banyak kisah mereka yang hebat terhasil daripada ujian yang berat daripada kecil. Yang kita tengok orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia sikit, kita tak tahu bagaimana ketika waktu saat dia kecil. Tetapi dia dapat tarbiyah, didikan direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Sebab itu dalam makanan ada semua rasa baru sedap, betul kan? Kalau rasa manis saja, sebab nak manis-manis je kan? Nak kenangan manis. Kalau manis saja sedap ke? Tak. Biar seimbang. Ada rasa manis, ada rasa masin. Lepas tu kadang ada lauk tertentu nak ada rasa masam dia. Kemudian ada juga macam pegaga tu kan. Bukan pegaga, apa tu? Ada nak rasa pahit dia. Subhanallah. Bila cukup rasa barulah indah makanan tu. Begitu juga hidup kita. Masya Allah. Dan kita tidak berhak untuk memilih. Nak menentukan, nak pilih yang best-best saja. Kita menolak yang buruk. Kalau tak, daripada mana kita nak dapat pahala? Sabar. Masya Allah. Ni boleh terus lagi tak ni? Ustazah macam serius je kan? Masya Allah. Dek, sekali-sekala kamu pusing tengok audien. Audien ni pakai lawa-lawa ni. Kan dah lama tak keluar kan? Masya Allah. Dek, kamu cuma tu je. Gitu. Subhanallah. Sama juga yang ni. Saya sebenarnya
campur gementar, gembira, bahagia. Sebab sebenarnya dah lama tak turun padang ceramah. Dan sungguh ini adalah antara ceramah pertama selepas PKP dibenarkan berkumpul begini. Ini antara yang pertama. Sebelum ni kan live. Dan memang sangat seronok, sangat suka bila dapat turun jumpa. Sebab kita betul-betul berada di rumah Allah dan kita betul-betul berada di majlis ilmu. Yang selama ni alam maya, mudah-mudahan Allah terima ia sebagai majlis ilmu juga. Subhanallah. Okey, tuan-puan di mata Allah sekalian, nampak zahirnya kita berada di surau, di majlis ilmu. Tapi yang batinnya yang kita tak nampak, kita berada di taman syurga Allah. Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, "Iza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melihat taman syurga, maka singgah. Farta'u. Nabi tak suruh kita menetap. Nabi minta kita singgah. Lalu sahabat bertanya, "Fama riyadil jannah?" Di mana taman syurga itu? Wujud ke taman syurga di bumi ni? Lalu Nabi menjawab, "Hilakuz zikri." Iaitu halaqah, bulatan pertemuan majlis zikir. Dan dimasukkan di sini juga majlis ilmu. Jadi tuan-puan di mata Allah sekalian, kita sedang berada di tempat yang sebaik-baik tempat di atas muka bumi Allah, taman syurga. Dan taman syurga ini juga boleh dibina di rumah kita. Saya ni kan masuk je, tak ikut turutan ya. Tak adalah tip pertama, tip kedua, tip ketiga. Bina taman syurga di rumah kita. Hari ini kita datang luar daripada rumah, datang ke taman syurga. Maksudnya wujudkan majlis ta'lim, majlis ilmu di dalam rumah kita. Majlis ilmu cukup kalau ada 2 orang dah kira majlis. Ini memang lebihlah. Apa maksud majlis? Majlis adalah disebut sebagai tempat kita duduk. Kan majlis itu asal perkataan jalasa. Jalasa duduk. Majlis maksudnya tempat kita duduk bersama-sama. Duduk sama-sama penyampai ilmu dan juga pendengar. Duduk di satu tempat. Kalau alam maya kan, saya ceramah, beria lah tu saya ceramah kan. Kalau tengok saya online kan, tuan-puan kan duduk sambil makan kacang, sambil baring kan, sambil masak. Maksudnya sebab kita tak duduk dalam satu majlis. Jadi kita tak adalah berkait dengan adab-adab dalam majlis. Subhanallah. Sama juga ini namanya musalla. Ini surau kan, belum masjid kan. Ataupun dalam bahasa Arab musalla. Asal perkataan solat, solat. Musalla tempat salat. Masjid asal perkataan sajadah, sujud. Masjid jadi tempat manusia bersujud. Jadi kita ni duduk dalam majlis musalla. Ada 2 benda lah. Satu, duduk dalam majlis, tempat duduk majlis ilmu taman syurga. Dan mudah-mudahan dengan Allah pilih kita pagi ni duduk di sini dalam taman syurga Allah yang sementara di dunia, maka mudah-mudahan Allah juga akan pilih kita untuk berada di taman syurga yang sebenar di akhirat kelak. Esok-esok bila dah boleh bawa anak kan, mungkin hari ni anak-anak kan ada juga yang datang, mungkinlah kita nak mengekalkan keharmonian. Esok-esok kalau dah boleh, dah Allah angkat dah wabak ni, amin ya rabbal alamin. Allah angkat tahun ni tahun yang terakhir, dah tak ada dah wabak COVID-19 ini, kita dah bebas dah. Antara tip pendidikan yang sangat penting, membawa anak-anak ke taman syurga. InsyaAllah inilah sebuah keluarga yang akan masuk syurga sekeluarga. Sebab di dunia lagi dia telah memilih keluarganya untuk berada di taman syurga Allah sekeluarga. Maka tolonglah kan, pastikan diri kita dan anak-anak kita mungkin buat rutin seminggu sekali, sebulan sekali pun jadilah. Yang lain tu pergi berdua je sebab takut tak boleh fokus, terpulang macam mana. Mungkin kalau anak kecil berada di beranda ataupun duduk jauh sikit di luar. Sebab kita pun kena jaga jemaah yang lain. Jadi kita tahu anak kita masih lagi peringkat umur tak boleh dikawal. Anak saya pun tuan-puan sekalian, ada anak setahun lebih, ada anak 3 tahun lebih. Walaupun perempuan, Masya Allah, lebih baik saya tak bawa lah dalam majlis. Macam tu kan. Masya Allah. Kadang-kadang tu semalam pun saya ada bawa pergi sebab sama-sama staff solat di dewan kami. Jadi saya boleh bawa lah anak kecil tu. Tapi masa semayang tu lah, yang setahun lebih tu kan, dia ambil spek orang tu. Adalah spek staff tu kan, dia letak kat depan tu. Agak-agak saya masa tu macam mana? Dia ambil setahun lebih, dia buka, dia kepakkan spek. Ya Allah, dah bertukar dah masa tu doa, ya Allah janganlah patah spek. Ya Allah.
Nak depan saya tak nampak tipu sangat. Nak buat macam khusyuk, ya Allah, pejam mata pun agak-agak bila dah buka dia dah lepas spek tu. Dia dah cuba buka. Okey, lepas tu dia letak. Lepas tu handset orang tu pula dia pegang. Handset tu saya tengok, wah boleh nampak tu kan. Saya rasa iPhone. Saya lagi berdebar, kita tak guna iPhone. iPhone ni kita tahu mahal kan. Lepas tu ya, lama-lama dia letak. Masya Allah, syukur dia letak semua. Lepas tu dia pergi. Lepas tu saya kata, Dek, saya kata dekat staff, saya kutip-kutip letak kat atas ya. Sebab apa? Nak sebutnya kita pun tak khusyuk. Saya rasa tuan spek dengan telefon lagi tak khusyuk tu. Maksudnya kita tahu anak kita ni peringkat umur yang tak boleh dibawa lagi ke dalam majlis, ke suasana jemaah. Janganlah pula, saya pernah anak saya kena marah. Kan saya ni kan, anak kena jekah tu kan, dengan makcik dekat surau, dekat masjid. Kononnya masa tu nak bawa kan, nak sesuaikan, nak bawa pergi masjid ilmu. Bila kena jekah tu, cepat-cepat angkut tu bawa anak balik tu. Harap-harap dia tak tahu tu anak Ustazah Asma. Masya Allah. Namanya budak, betul kan? Jadi kadang-kadang bila kita bawa anak kecil yang tak boleh dikawal, kita mungkin duduk di luar. Ustazah kita di luar, masuk ke Taman Syurga, masuk. Selagi mana boleh dengar, duduk dalam kawasan yang sama. Saya cerita pengalaman saya masa kecil. Ibu ayah tak miss seminggu sekali, wajib hari Jumaat bawa anak-anak pergi majlis ilmu. Tempat duduk di mana? Jauh daripada ada masjid. Masjid Rusila besar. Tapi kami tak pernah duduk dalam masjid. Sebab mak akan angkut daripada anak yang besar sampai kecil 10 orang wajib ikut. Dan jelas dalam ingatan saya, kadang-kadang bila ada anak kecil yang berapa bulan ni, mak ayah siap bawa dalam bonek, buai. Boleh buai pula tepi-tepi jalan tu. Duduk mana? Luar daripada masjid, tepi-tepi jalan, hampa tikar. Bila rasa panas, ayah pasang payung. Sebab panas, siap bawa payung tu. Ustazah, kereta apa ni kan? Boleh masuk macam-macam. Kereta biasa tapi bonek besar. Saya ingat macam Mercedes lama macam tu. Bukan Mercedes baru, Mercedes lama kan bonek dia besar. Lepas tu sumbat macam mana ramai-ramai. Tahu tak mak ayah saya sumbat. Ada yang duduk dekat kawasan kaki, ada duduk dekat atas beriba. Bahkan yang kelakar, bahagian belakang tu biasa orang letak tisu apa, boleh juga baring atas tu. Tak tipu. Kami bila nak turun pada kereta malu. Alah, acah-acah malu. Sebab apa? Kadang-kadang ada orang kira 2, 3. Tak habis-habis keluar. Nampak kereta kecil. 10 orang boleh keluar. Dan tak ada excuse kalau yang besar cakap tak nak pergilah, tak ada. Daripada saya rasa sejak lahir sampai adik saya yang ke-10, memang mak ayah gigih angkut anak hari Jumaat wajib pergi dengan kuliah Tok Guru Haji Abdul Hadi Haji Awang. Kita tak faham apa, kita duduk main tepi pantai, kita main tepi jalan. Yang seronok sebab dapat beli makanan. Ayah buka kitab. Ayah bukan belajar tinggi. Mak guru sains, guru fizik. Ayah buka, tulis nota. Mak ayah tak paksa pun kami nak dengar ceramah. Mak ayah bagi main. Sebab kita pun tak faham ni. Masa baru 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Seronok pergi tahu boleh beli makanan. Seronok pergi boleh main. Macam itulah sampai peringkat kita dah faham. Dah masuk sekolah menengah. Mak ayah mula bagi nota. Tulis. Apa yang kamu dengar, cuba tulis. Yang kecil pergi main. Macam itulah rutin sampai nikah. Sampai kalau kami balik lagi, sekarang lah, balik lepas nikah, hari Jumaat je, mesti bawa semua anak menantu pergi dengar kuliah. Kadang-kadang mak telefon, Asma, bawa tak anak-anak pergi dengar kuliah, jangan mu je sibuk ceramah. Bawa tak anak-anak pergi dengar ceramah. Mak ada juga mak. Bukan bawa mu dengar mu ceramah, Asma. Mu sendiri kena dengar ceramah dan bawa anak-anak. Ada. Memang kadang-kadang saya kena duduk jauh sikit kan, nanti bertukar pula penceramah. Bukan sungguh kadang-kadang tu bila orang nampak saya nak ada ceramah. Tiba-tiba nampak, ustazah ada, ustazah. Tiba-tiba kita pula dia suruh jemput ceramah sama. Kita duduk jauh tapi nak suruh anak ada sama. Subhanallah. Ini pendidikan, Masya Allah. Saya bukan nak cerita adik-beradik saya bagus, hebat apa semua. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Kami 10 orang adik-beradik. Saya Al-Azhar, kakak saya Al-Azhar, kemudian adik saya 2 orang ada di Jordan, ada doktor 2 orang, kemudian ada yang kerja sendiri,
Lepas tu subhanallah, macam lupa kan. Tapi alhamdulillah 10 orang jadilah menjadi. Ayat bukanlah nak puji terbaik dan sebagainya. Dari sudut, kalau mak saya guru sains orang kata kan, bukan ustazah, tapi sangat tegas dalam bab berpakaian. Yang membuatkan saya istiqamah adalah mak saya. Ya, suami pun didik saya. Suami saya engineering. Tapi mak saya sampai sekarang, minggu lepas, baru 3 hari lepas, mak saya boleh mesej saya lagi tau. Sebab dia nampak saya ada baju warna biru macam ni, biru gelap, tapi dia macam ada design sikit. Dia ada terbuka sikit, tapi tak adalah ketara sangat. Tapi mak saya nampak saya. Mak saya mesej, Asma, kenapa pakai baju macam tu? Kenapa pakai baju macam tu, Asma? Saya dah tua kan, umur 38, dah ada suami kan. Mak saya masih perhati pakaian saya, masih tegur sampai hari ni. Kalau anak perempuan memang tak dibenarkan pakai tudung daripada tudung bulat ni. Walaupun kerja doktor, walaupun duduk di hospital, walaupun kerja macam memerlukan pakaian ni, mak tegas. Saya bukan kata tudung ni tudung yang terbaik. Tudung kalian semua terbaik. Semua cukup syarat menutup aurat. Tapi saya cerita itu cara mak ayah saya pendidikan. Bukan habis dah nikah serah dek suami lah. Tapi sampai sekarang mak ayah saya dah meninggal. Ayah saya lagi kadang-kadang ada je tak kena telefon. Semua anak masih dididik walaupun dah nikah. Walaupun saya pun dah ada anak 7 orang. Subhanallah, kadang mesej ingatkan itu, ingatkan ni, tegur itu, tegur ni. Masya Allah. Sekali kita jadi ibu ayah, kita jadi ibu ayah selama-lamanya sampai mati. Walaupun mungkin anak kita tak suka dengan nasihat kita, teruskan memberi nasihat. Jangan sebab anak kita respon negatif, mak tak payahlah mak nak sibuk lagi hal orang dah nikah dah pun mak. Orang tahulah apa yang baik bu. Kecil hati tu, kecut tu, kan, bukan kecil dah kecut dah hati tu. Mula kita sebut, tak apalah, ini kaitan akhir, mak takkan ni lagi. Ada seorang wanita datang jumpa saya. Seorang wanita, ini pasal bab pendidikan anak-anak. Ustazah, saya nak taja ustazah. Kebetulan masa tu saya tak pernah pergi umrah. Ini cerita 3 tahun lepas. Saya pergi umrah 2 tahun yang lepas. Tiba-tiba ada seorang wanita nak taja saya pergi umrah. Saya nak tanggung ustazah umrah dengan suami. Ustazah pergilah umrah. Saya dah pergi 10 kali dah, ke lebih, tak tahulah, orang kaya, tak heran kan. Kenapa bersungguh sangat nak suruh saya pergi umrah ni? Ustazah pergi sana, ustazah bawa doa saya. Sebab saya rasa doa saya tak makbul. Jadi ustazah tolong doakan, doa tentang anak-anak saya. Saya kata, kenapa pula puan cakap macam tu? Saya dah doa dah, tempat-tempat mustajab, waktu mustajab semua saya tak doa, anak saya belum berubah. Ada tu belum salat lagi. Yang perempuan belum tutup aurat lagi. Jadi mungkin doa saya tak berkat ustazah. Jadi saya tanggung ustazah, tapi ustazah kena doakan khusus untuk anak saya ni. Nampak tak? Terdesaknya seorang ibu untuk melihat anaknya berubah. Lepas tu saya tanya dia balik. Puan berubah macam ni bila? 2 tahun akhir ni ustazah, start daripada pencen ni. Bila saya dah mendengar itu ini saya berubah. Puan didik tak anak daripada kecil tutup aurat? Tak ustazah, memang saya biar mereka free hair. Puan didik tak anak jaga solat daripada kecil? Tak. Puan mula berubah 2 tahun kebelakangan ni. Sebelum itu puan macam mana? Kalaulah anak itu puan dah biarkan 30 tahun macam tu, 20 tahun, dan puan nak ubah dalam tempoh 2 tahun, nak ubah dalam tempoh 2 bulan, mustahil. Sebab akar didikan puan itu dah berakar sangat. Habis tu ustazah, apa yang saya perlu buat ustazah? Saya dah macam-macam dah. Sampai anak tak nak balik rumah. Sampai peringkat anak sound direct. Mak, berhentilah nasihat. Kalau mak nak berubah, mak berubahlah seorang-seorang. Mak tak payah sibuk hal orang lah. Sampai peringkat anak macam tu. Tu yang dia menangis-nangis. Setiap minggu minta doa. Saya kata, okey, amalkan doa ni. Datang lagi minggu lepas tu, ustazah dah doa, tak jadi juga. Maksudnya terdesaknya dia, kita boleh tahu seorang wanita yang ingin melihat anak tu berubah. Saya kata yang pertama, Hajah minta maaf dengan anak-anak. Hajah minta maaf sungguh-sungguh dengan ikhlas hati. Hajah jangan umum dalam WhatsApp je. Umum je dalam WhatsApp, mak minta maaf ya gini-gini. Hajah jumpa seorang-seorang kalau boleh, ataupun WhatsApp personal. Allah nak tengok sejauh mana keikhlasan hati kita. Nak minta maaf apa ustazah?
minta maaf di atas kelalaian kita sebagai ibu dalam mendidik anak. Minta maaf sebagai ibu kita pun ada buat salah. Ini saya share tip kalau orang tu anak dah besar. Lagi susah nak didik anak yang dah besar ni. Memang jauh berganda. Lepas tu Hajah minta peluang untuk jadi ibu yang baik buat anak-anak. Subhanallah. Adalah lagi ayat-ayat. Siap dia suruh saya tulis, saya pun sebab dia tak ada idea saya pun tulis. Hajah kena ikhlas tau. Sebab hati Hajah bukan Hajah yang punya, Allah. Hati anak pun bukan dia yang punya, Allah. Kalau Allah nak bagi dia terasa, nak bagi dia berubah, sekelip mata. Ia sangat tergantung keikhlasan kita. Mungkin selama ni Hajah nak anak berubah kerana Hajah. Kerana diri Hajah sendiri. Saya panggil dia Hajah, dia dah haji, dah umrah banyak kali kan. Kerana diri Hajah sendiri. Sebab Hajah nak tengok anak ni elok, Hajah nak anak yang dibanggakan, Hajah nak sekian-sekian. Rupanya Hajah nak begitu kerana keinginan memuaskan keinginan diri sendiri. Tapi Hajah kena ikhlas supaya anak berubah untuk diri anak tu sendiri. Supaya anak tu boleh masuk syurga. Supaya boleh masuk syurga sekeluarga. Selepas 2 minggu, saya baru dapat jumpa dia balik. Ini sebab dia selalu datang. Kalau kuliah saya di Seremban masa tu ada 5-6 tempat dia ikut. Mana-mana saya jumpa dia. Sebab tu kerap. Lepas tu dia datang jumpa, dia kata, Ustazah, Alhamdulillah, usia saya bertahun tetapi Allah bagi dah tempoh 2 minggu. Kenapa? Nangis-nangis cerita. Dia tunjuk mesej anak dia balas selepas dia buat mesej macam tu. Mesej anak dia tulis apa? Contohnya dia panggil Umi ataupun Mama. Mama, memang Mama yang salah. Anak tu balas macam tu. Memang Mama yang salah. Mama tak didik saya dengan solat. Hari ni Mama nak marah-marah saya tentang solat. Yang perempuan yang tak tutup aurat, Mama didik saya dengan begini. Hari ni Mama nak marah-marah Mama ni. Mama lupa ke Mama yang buat saya jadi macam ni. Memang baca ayat pertama saya terkejut. Saya pun menangis. Saya kata, ya Allah, anak sanggup cakap macam ni. Ustazah, scroll lagi. Saya scroll tengok di bawah. Mama, saya maafkan Mama. Tolong maafkan saya juga Mama. InsyaAllah doakan saya berubah. Saya pun nak berubah, nak sama-sama masuk syurga. Rupanya anak tu dia bukan tak nak berubah. Tapi ego dia nak bertempik dalam hati dia. Aku jadi macam ni sebab kau. Aku jadi macam ni sebab kamu. Tapi dia tak boleh nak keluarkan. Jadi dia memberontak. Dia rasa terpaksa. Tetapi bila ibu ayah tak jatuh pun. Kan hadis Nabi SAW. Tidak terhina, bahkan semakin mulia siapa orang yang memohon kemaafan, minta maaf dan memberi maaf. Allahu Akbar. Bukan kita kata kita kan mak, kita kan ayah, kita kan ibu. Kita tak wajar. Anak kena hormat kita apa dan sebagainya. Sebenarnya pangkat kita jadi ibu ayah juga asbab apa? Asbab anak. Kalau Allah tak kurniakan kita anak, selamanya kita tak jadi ibu dan ayah. Jadi asbab anak kita naik pangkat. Diberikan lidah yang mustajab. Diberikan doa yang makbul. Kedudukan seorang ibu hebat. Setiap keluhan dia ketika sakit untuk melahirkan anak itu satu ganjaran yang sangat besar. Sebab itu bila tengok anak, mungkin kita kata, anak, kamu kena ingat mak ni banyak korban. Tapi ingatlah anak itu anugerah yang kalau kita tak jaga betul-betul, tak amanah, dia jadi musibah. Tapi kalau anak itu dijaga dengan amanah, barulah jadi anugerah yang menjadi saham yang sangat besar untuk kita masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya sendiri merutinkan, Masya Allah, merutinkan tuan-puan dimati Allah sekalian, minta maaf dengan anak. Memang bila cakap pasal anak kita rasa sedih kan? Rasa sedih. Bukan sedih mengenangkan anak kepada kita, tapi sedih mengenangkan diri sendiri terhadap anak. Sedih bila kenang betapa aku ini tidak amanah dengan anak. Betapa aku ini tidak betul-betul memberikan kasih sayang yang ikhlas. Kadang-kadang mengungkit. Mak susah payah, Umi susah payah, gini-gini, kenapa macam ni? Mungkit-mungkit kebaikan diri sendiri. Sedangkan kebaikan itu perlu kita simpan rapi, jaga sungguh-sungguh untuk kita persembahkan di hadapan Allah. Ya Allah, ini ya Allah kesabaranku dalam mendidik anak. Ini ya Allah kesungguhan aku dalam mendidik anak.
Ya Allah, nanti Allah akan buka banyaknya doa yang kita doakan untuk anak-anak. Masya Allah. Tetapi hari ini ramai ibu ayah yang banyak rungutkan anak berbanding doa. Rungut. Kenapa kau ni bila nak berubah, kau ni kenapa macam ni? Itu semuanya rungut. Kita bimbang rungut itu menjadi satu doa. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya nak cerita lah. Kita banyakkan cerita. Lepas ni saya nak cerita kisah Nabi dengan anak-anak dalam buku ni. Kita sampai pukul berapa? Pukul 11 ya? Start 9.30, sekarang 10.30. Rasa dah lama ya? Ni boleh pusing-pusing. Pusingkan kaki, kan kerengga semut kan? Geraklah kiri kanan. Lengoh tu duduk lama-lama kan? Tapi nampak orang muda semua ni 20-an belakang ni. Pakai mask kan, nampaklah muda. Kalau buka tu nampaklah tambah lagi 30. Tambah lagi 20. Masya Allah. Terima kasih kepada tetamu lelaki. Sebab ini lelaki rare akhir zaman ni. Masya Allah. Ni lelaki-lelaki yang terpilih. Sebab memang biasa, mungkin sebab pecamah perempuan, jadi lelaki tak ramai. Kalau pecamah lelaki mungkin penuh lah kan. Sampai tak muat, sampai kena duduk kat atas. Wallahualam. Tapi pengalaman saya bila buat program terbuka, biasanya jemaah wanita ramai, sama juga seminar-seminar. Orang perempuan dia suka cari ilmu, kemudian balik dia ceramah balik kat suami dia. Sebab itu suami tak datang sebab dia kata sama je. Dia dah wakikat isteri dia. Dah biasa isteri tu dia akan tokok tambah. Tapi dia guna nama saya lah. Ustazah Asmat cakap tahu. Padahal dia dah tu. Tu yang nambah dah tu. Masya Allah, Allahu Akbar. Boleh kita terus ya? Masa dah tak banyak ni. Saya sampai pukul 11 ke 11.30? 2 jam ke sejam setengah? Sejam setengah. Masya Allah. Ini ketua wanita ya. Masya Allah. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Kita pergi kepada tip paling utama pendidikan anak-anak adalah Al-Quran. Tapi bila sebut pendidikan anak-anak, kita kena reflect pendidikan diri kita. Lepas tu pendidikan anak-anak. Cerita simple saja. Ada yang datang ke galeri saya 2 minggu yang lepas. Saya suka borak. Kadang orang kata saya sombong ke apa, siapa yang pernah jumpa tahulah. Wallahualam. Galeri Ustazah Asmat di Senawang kan. Siapa pun boleh datang. Kalau kebetulan saya ada, memang kita akan layan. Lepas tu suka bertanya. Saya tengok ada seorang wanita yang dah berusia, mungkin 60 lebih ke 50 lebih. Lepas tu saya tanya, puan, puan datang apa? Nak ambil gambar? Saya yang biasa tawarkan. Macam perasan lah orang nak ambil gambar dengan kita. Tapi sebab saya faham ada orang dia nak ambil gambar, dia dah keluar dah handphone, tapi dia malu. Jadi saya pun, puan nak ambil gambar? Terus je. Jadi nak, memang nak sangat, menangis-nangis nak ambil gambar. Lepas tu saya kata, puan ada anak? Ada. Anak berapa orang? 3 ustazah. Semua lelaki. Masya Allah, anak dah besar-besar dah. Dia dah kahwin, dah ada cucu. Masya Allah, anak macam mana? Alhamdulillah ustazah, anak saya saya syukur anak sangat baik. Anak sangat elok ustazah, akhlak baik semua. Dia cerita yang dia lain. Kalau orang syukur alhamdulillah, okey lah, itu lain. Tapi dengan syukur alhamdulillah anak-anak baik, itu nampak betul-betul anak dia tu, dia puas hati dengan anak dia tu. Dia puas hati, seorang ibu yang menunjukkan wajah puas hati dengan anak tu. Dia puas hati dengan anak, sebenarnya dia sedang berpuas hati, gembira, bahagia dengan dirinya. Hasil, kalau pokok kita tanam, benih, siram apa, dapat hasil yang elok, kan puas hati. Puas hati dengan tengok tu, ataupun puas hati usaha kita selama ni. Puas hati dengan usaha. Tapi kalau usaha selama ni, benih, siram, tapi keluar-keluar buruk, keluar busuk, keluar-keluar pokok tak menjadi, kita akan rasa, ya Allah, nampak puas hati tu. Saya kata, lepas tu dia cerita, saya kata anak-anak, dia kerja biasa. Dia kerja, saya tak ingat dah dia kerja apa. Tapi bukanlah ustazah ke apa. Lepas tu saya tanya anak-anak, sibuk nak tahu pasal anak orang kan. Sebab dia macam puas hati sangat sama anak dia tu. Anak-anak kerja apa? Sibuk perempuan. Tapi ada sebab saya tanya. Lepas tu kata, alhamdulillah ustazah, 3 orang semua doktor. Saya kata, 3 orang doktor. Bukan nak kata doktor mesti hebat. Bukan kerja lain tak hebat. Tapi fikiran kita, 3 orang doktor, dan dia suami isteri bukan doktor. Lepas tu saya tanya, macam mana puan didik anak? Lepas tu dia malu nak cakap. Dia kata, ustazah, saya tak layak, saya banyak berjadi ustazah. Saya kata, saya ni anak yang sulung baru tingkatan 3. Saya tak layak sangat nak bercakap pasal pendidikan anak, sebab belum terbukti anak saya ini elok esok. Saya masih in progress.
Tapi puan dah lepasi tahap pendidikan dan anak tu alhamdulillah dah testimoni hasil didikan puan. Dah ada hasil yang masak. Saya masih dalam proses. Saya boleh cakap dari sudut teori, saya masih lagi melalui. Saya merayu dengan dia, tolonglah Syekh Is, malu akak, malu tak nak cerita. Lepas tu dia kata, lama dia cakap, Ustazah, satu benda yang saya perasan nak. Saya orang biasa, saya tak ada belajar tinggi, bab agama saya cetek sangat. Kami suami isteri cetek, kami bukan dah pengajar Islam apa cetek. Ini pendidikan 30 tahun lepas kita cerita sebab dia dah umur 50 lebih, anak semua dah besar 20-30. Zaman tu ada banyak ceramah tak? Tak banyak ceramah zaman tu, tuan-puan yang dimati Allah sekalian. Dia kata start daripada dia mengandung. Sampai sekarang. Berapa puluh tahun dah tu. Saya tidak pernah meninggalkan bacaan surah Al-Waqi'ah pada setiap malam. Saya punya tak puas hati, setiap malam baca. Ya Ustazah, setiap malam wajib baca surah Al-Waqi'ah. Daripada dulu, daripada anak kecil sampai sekarang, walaupun anak dah besar, sampai sekarang. Baca surah Al-Waqi'ah. Dan lepas saya baca surah Al-Waqi'ah, saya akan doa setiap nama anak saya, apa hajat saya dan apa yang saya nak. Dan semua yang saya minta Allah makbulkan, alhamdulillah Ustazah. Lepas tu saya tanya, puan baca waktu bila? Saya baca lepas maghrib. Saya baca lepas maghrib, wajib saya baca. Lepas tu sambunglah dengan Al-Muq. Masya Allah. Kemudian ajak juga anak baca sama-sama. Masa anak duduk kat rumah, bacalah sama-sama. Anak dah pandai baca sama-sama. Subhanallah. Muslimin muslimat sekalian, saya nak cerita bacaan Al-Waqi'ah ini diamalkan oleh sahabat Nabi. Sahabat Nabi antaranya Ibnu Mas'ud. Ketika ini hadis sahih, saya buka sebenarnya. Siapa yang nak tahu kelebihan Al-Waqi'ah lagi, saya buka ni artikel Al-Kafi 1517, bolehkah membaca Al-Quran untuk mendapat habuan dunia semata-mata? Tetapi ia menceritakan, ini mufti wilayah persekutuan, dia menceritakan tentang fadilat surah Al-Waqi'ah. Dia menerima, jabatan mufti terima soalan, boleh ke pilih surah-surah tertentu untuk dapat sesuatu? Maksudnya beramal surah ni hajat sekian, beramal surah ni hajat sekian, solat duha hajat sekian. Maka bolehkah kita bertawasul menggunakan amal ibadah untuk mendapat hajat-hajat tertentu? Jadi jawapan detail oleh Jabatan Mufti Wilayah berikan, jawapan ringkas, boleh bertawasul dengan amal soleh. Antaranya bertawasul dengan surah Al-Waqi'ah. Dalam tulisan Mufti Wilayah ini menceritakan kisah Ibnu Mas'ud. Ketika dia dah nazak, hampir sakaratul maut, tengah nazak, sakit dah semakin tenat. Lalu datang Saidina Uthman bin Affan bertanya kepada Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, adakah kamu dah menyediakan, kamu ada tinggalkan sesuatu kepada anak-anak kamu? Dia ada ramai anak dan anak masih kecil. Adakah kamu meninggalkan sesuatu kepada anak-anak kamu? Kamu dah nak meninggal ni, wahai Ibnu Mas'ud. Yang bertanya siapa? Saidina Uthman bin Affan. Macam kita lah pergi ziarah orang yang sakit, tengok pula ada anak kecil. Mungkin kita fikir, dia dah ready ke anak ni, apa-apa persiapan nak tinggal anak-anak kecil. Kita bukan tanya apa, tanya sebagai prihatin. Lalu apa jawapan Ibnu Mas'ud? Ibnu Mas'ud menjawab, aku tidak bimbang tentang perihal anak-anakku. Aku telah tinggalkan kepada mereka membaca surah Al-Waqi'ah pada setiap malam. Kerana Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca Al-Waqi'ah pada setiap malam, dia tidak akan, dirinya dan ahli keluarganya, keturunannya tidak akan terkena kepapaan. Maksudnya tak akan papa, tak akan miskin, akan dijaga oleh Allah. Sebab itu surah Al-Waqi'ah digelar sebagai surah kekayaan. Tuan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Dan surah Al-Waqi'ah bukan sekadar itu. Dia lebih daripada itu, bukan untuk harta saja. Penjagaan, subhanallah, Al-Waqi'ah. Ia berkenaan dengan apa? Kalau baca surah Al-Waqi'ah, bab hari kiamat, betul tak? Berkenaan hari pembalasan. Kadang-kadang bila saya baca terjemahan, saya suka kadang buka YouTube Al-Waqi'ah yang ada video-video gambaran akhirat, gambaran kiamat tu kan. Memang akan naik bulu roma menangis. Rupanya surah Al-Waqi'ah mendidik kita tidak mencintai dunia. Dan orang yang tidak mencintai dunia, mesti dia orang yang paling kaya. Orang lain ada ni baru puas hati, dia tak ada pun dia okey.
Dia sangat okey dengan kereta dia yang kecil dan dia rasa dia memiliki dunia dan isi. Sebab apa? Allah beri dia tak cintakan dunia. Allah beri dia rasa cukup, itu yang paling mahal. Rupanya dengan kita baca surah Al-Waqiah pada setiap malam, baca pula terjemahan, dan apabila Allah melihat hati kita, anak kita lebih nampak gambaran akhirat, gambaran kiamat, buat persiapan, maka Allah berikan kita kekayaan dunia. Allah beri kita kekayaan dunia. Sebab apa? Sebab saat hati kita tidak mencintai dunia, datanglah dunia, kita tak leka dengan dunia. Walaupun kita bawa kereta hebat, tak menjadikan kita riak, takabur, ujub, sum'ah, suka nak dipuji dan sebagainya. Tak menjadikan kita rasa mulia dengan kereta hebat kita. Tak menjadikan kita rasa mulia dengan rumah besar kita, dengan pangkat tinggi kita. Sebab apa? Dengan kita membasuh hati kita dengan surah Al-Waqiah, Allahu Akbar, menjadikan nampak zahir macam cintakan dunia, tetapi hati kita tidak mencintai dunia. Sebab itu disebutkan zuhud itu apa? Zuhud itu bukan bermaksud memakai pakaian compang-camping. Zuhud itu bukan bermaksud memakai pakaian yang lusuh dan sebagainya. Zuhud itu bermaksud dunia bukan ada pada hatinya, tapi hanya ada pada tangannya. Hatinya tidak ada dunia. Bahkan ada orang si miskin, berpakaian compang-camping, rumah yang sangat kecil, sentiasa kelaparan, tapi hatinya mencintai dunia. Fikir pasal ni, nak itu, nak ini, iri hati dengan itu, iri hati dengan ini. Bukan sebenarnya kita kata orang yang tidak ada apa-apa itu dia zuhud. Bukannya kita kata orang kaya, orang ada semua itu orang yang cintakan dunia. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Ni orang yang cintakan dunia, yang takut mati ni. Ni banyak harta ni, takut kalau nak mati ni. Padahal kita tak tahu berapa banyak lagi yang dia sedekah. Sebab itu antara kesimpulan bila saya tengok kenapa surah Al-Waqiah disebut surah kekayaan, dan kenapa hadis Nabi SAW berkenaan dengan surah Al-Waqiah disebut siapa yang membaca Al-Waqiah tidak akan ditimpa dirinya dan keturunannya, anak-anaknya dengan kepapaan, dengan kemiskinan. Bila kita boleh jaga hati kita, insya-Allah harta yang ada tidak menjauhkan kita daripada Allah, tapi menjadikan ia jambatan kita kepada akhirat. Masya-Allah, Allahu Akbar. Jadi daripada tu saya dapat ilmu dan saya nekat selepas itu, saya tak nak tinggal surah Al-Waqiah pada setiap malam. Kalau sebelum ni saya dah baca lama sahabat Nabi, kisah-kisah ni, tapi bila saya jumpa depan mata, dia kata ustazah saya tak tahu tapi luar biasa. Apa yang saya harap daripada Allah, anak saya jaga akhlak yang baik. Allah bagi anak saya elok walaupun semua lelaki. Saya minta supaya anak ni cintakan Al-Quran, Allah bagi. Saya minta anak ini supaya jaga solat, Allah bagi. Saya minta anak ni dapat jodoh yang baik, Allah bagi. Subhanallah, saya rasa barakah baca Al-Waqiah itu sangat luar biasa. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, dah dengar ni kan? Dah sebut ini bulan Ramadan, iaitu bulannya Al-Quran. Saya tahu ramai kalau nak jumpa saya tu, bukan kata saya ni hebat glamour sangat, tapi sungguh tuan-puan sekalian, nak jumpa tu sampai sanggup bayar ribu-ribu. Ustazah boleh tak saya nak jumpa? Berapa ribu pun Ustazah letak, saya sanggup bayar. Yang nak jumpa saya kadang-kadang VIP. VIP tu VIP. Nak katanya, cuma saya tak tahu, saya tak baik. Yang nak cakap telefon, cakap kat PA tu berapa ramai? Boleh tak PM? Nak cakap sekejap dengan Ustazah Asma, setengah jam jadilah, 10 minit jadilah. Saya sanggup bayar berapa ribu pun. Saya boleh kaya dengan buat kerja tu je tuan-puan sekalian. 10 minit berapa charge? Sejam berapa? Ni orang kaya ni, yang tak ada heran nak bayar 5 ribu, 10 ribu, tak ada heran. Sampai hari ni saya tak pernah terima. Sungguh saya tak pernah terima. Walaupun VIP, walaupun nak ni. Siapa jumpa saya depan, dekat galeri, depan-depan, jumpa tu je lah. Ada suruh Ustazah buat iklan, boleh buat iklan, produk saya boleh, saya pun buat iklan. Tapi kalau siapa nak bayar, saya takkan ambil dan saya takkan iklan produk dia. Kalau siapa nak bayar, walaupun nak paid review, Ustazah nak 5 minit Ustazah cakap, saya bayar 10 ribu. Ustazah cakap sikit je, setiap bulan saya bayar 15 ribu. Ini tawaran dalam sebulan yang lepas. Saya cakap dalam 5 minit akan bayar saya konsisten sebulan 15 ribu setiap bulan. Kalau tuan-puan nak tak? Dan keadaan saya memerlukan juga, staf ramai 60 orang, perlu bayar gaji. Selalu tak cukup setiap bulan. Sebab apa ramai sangat? Tim penyidikan dah 10 orang. Kenapa Ustazah ramai sangat tim penyidikan? Nak hasilkan buku, penulisan ilmiah. Saya nak buat kerja dakwah sungguh-sungguh. Itu pelaburan akhirat saya. Bayar gaji bukan biasa-biasa. Ada master, ada degree, bersama-sama dalam perjuangan dakwah ni. Saya bukan bergerak seorang. Dapat depan-depan saya, orang tu tawarkan, depan suami.
RM15,000 Ustazah. Ini kita untuk bantu ni juga setiap bulan. RM15,000 Ustazah. Harap sangat Ustazah terima. Tolong Ustazah gini-gini. Masa tu juga minta maaf. Terima kasih. Saya bukan sombong. Berapa banyak tawaran? Puluh ribu, ratus ribu. Kalau tuan-puan perasan, kita tak terima. Saya tak jadi duta apa-apa. Kecuali bagi NGO kita. Tuan-puan yang dimati Allah sekalian, dalam perjuangan dakwah, yang saya paling takut bukan tak dapat pertolongan manusia, tak dapat pertolongan Allah. Allah nak hina sekejap saja. Allahu Akbar. Dunia datang tuan-puan sekalian. Saya nak sebut, ramai yang nak jumpa, nak bayar untuk session, nak bayar untuk bercakap. Saya boleh kaya jadi paid review. Saya tak akan terima kalau orang nak suruh saya elan, percuma boleh. Okey puan, produk ni gini, percuma tak tu. Saya tak nak benda tu jadi kebiasaan saya. Subhanallah. Cuma saya suka sebutkan, cerita apa pun tuan-puan nak datang cerita pada saya, masalah mak, masalah ayah, masalah suami, masalah anak, masalah segala, saya nak semua faham. Saya kata, puan minta maaf saya tak sempat nak dengar cerita puan. Kalau ada yang menangis-nangis, sebab suami saya dah warning saya. Sebab kalau dulu saya layan orang cerita masalah, kata 10 minit, percaya tak 10 minit? Tak ada. Setengah jam, sejam, suami saya menunggu, anak-anak menunggu. Akhirnya saya terus cut, puan saya bukan tak nak cerita, Ustazah tolonglah, kalau tak saya nak bunuh diri depan kita ni. Kalau Ustazah tak dengar saya nak bunuh diri. Memang ramai ugut saya, kalau saya tak dengar, kalau saya tak nak layan, saya akan bunuh diri. Tapi lepas 2 minggu mesej lagi, tak bunuh diri lagi rupanya. Maksud saya, kadang staf ni dah risau, Ustazah yang ni ugut akan bunuh diri Ustazah kan ni. Tak, dia tak bunuh diri, percayalah. Dia nak paksa supaya saya bercakap, dia paksa saya jumpa. Sebab insya-Allah dia ada iman, masya-Allah. Subhanallah. Bukan saya permudahkan pelekikan ugutan bunuh diri tuan-puan sekalian. Jangan kata Ustazah ni pandang rendah, akan marah pula orang kecam pula saya bab tu. Tak. Subhanallah, saya doakanlah supaya dia kuat iman, masya-Allah. Tapi biasa saya akan minta maaf puan. Saya harap puan tengok ceramah saya, mudah-mudahan ada jawapan. Yang penting sebenarnya kita kena berubah. Kita kena berubah. Allah uji kita melalui suami, melalui anak, melalui rezeki, melalui apa pun. Itu adalah cara teguran Allah kepada kita. Tapi Ustazah saya okey Ustazah, masalah suami saya. Itu masalah puan. Sebab masalah puan rasa puan okey. Betul Ustazah, saya jaga solat, saya jaga ni, apa lagi? Nampak tak? Bertambah-tambah tak okey no? Saya kata memang betul, suami puan memang bermasalah. Betul, memang teruk, dahsyat apa yang dia buat. Sekarang boleh tak puan jumpa lagi saya seminggu lagi? Dalam tempoh seminggu ni, puan jangan tinggal waqiah setiap malam. Puan buat tu kerana Allah, betul-betul untuk diri. Lupakan dulu untuk suami, lupakan dulu untuk anak-anak, lupakan dulu untuk diri sendiri yang banyak dosa. Puan rasa banyak dosa tak? Adalah kot. Tiba-tiba puan, kita banyak dosa puan, cuma kita lupa. Puan ingat tak puan buat apa minggu lepas? Dah tak ingat. Tu minggu lepas, 3 tahun lepas. Masa puan remaja dah start balik, kita dah lupa dosa kita dulu puan. Banyak sangat dosa. Puan buat untuk diri dulu. Sebab bila kita ni tak rasa kita ni berdosa, kita ni rasa orang lain je yang tak betul. Memang betul orang tu tak betul. Tetapi sebenarnya Allah sedang nak betulkan kita. Kadang-kadang saya kata puan buat ni, lepas tu puan baca doa ni gini-gini, puan jumpa balik. Kadang-kadang orang lelaki, lepas tu subhanallah tuan-puan yang dimati Allah sekalian, Ustazah terima kasih, alhamdulillah banyak perubahan. Suami saya, anak-anak saya nampak dia orang berubah. Lain Ustazah. Saya kata siapa yang berubah sebenarnya puan? Saya, betul lah saya yang berubah. Tapi Allah bagi kesan tu kepada orang yang kita harap. Sebenarnya Allah nak kita berubah dulu. Masya Allah, berubah sungguh-sungguh. Tapi setelah kita berubah betul-betul, masih lagi tak berubah orang sekeliling, redalah dengan ujian Allah. Tetap bersangka baik dengan Allah. Jangan terkeluar perkataan, ya Allah aku dah berubah, kenapa anak-anak belum berubah? Kalau once kita sebut macam tu, kita gagal dengan tipu daya syaitan. Hasil kita berubah, akhirnya rupanya kita berubah kerana nak manusia berubah, bukan kita berubah kerana Allah. Sebab kita buat kayu ukur, kalau kita berubah ni mesti ada kesan. Ustaz kata nanti ada kesan pada anak-anak. Tiba-tiba anak-anak tak berubah lagi. Lepas tu mula kita bertanya. Masa kita bertanya itulah kita kena sedar hakikat. Rupanya kita berubah bukan kerana Allah, bukan ikhlas, kerana mengharapkan perubahan daripada anak, perubahan daripada suami, perubahan dari sudut rezeki dan apa saja. Allahu Akbar, subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekarang. Nak sebut sekalian, lepas tu dalam kepala nak sebut sekarang. Jadi yang dirahmati Allah sekalian, sekarang dah pukul 11.
Saya nak share satu buku ni, boleh tak kita agihkan sekejap? Sekadar saya nak tengok, saya nak tuan-puan sentuh dan belek saja. Lepas tu kalau tak berhajat untuk beli, serahkan kembali. Boleh tak urus setia agihkan jap buku ni, Asam Garam Rumah Tangga Rasulullah. Buku warna kuning. Okey, mungkin ada siapa yang boleh bantu. Okey, boleh. Sebenarnya patutnya daripada awal. Masya Allah, daripada awal. Najiah bantu sama. Okey, subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Masya Allah, subhanallah, rupanya yang jangan lari lagi, tak habis lagi ni. Yang tengok di live lebih kurang dalam 6,000. Bukan 6,000, 7,000, 6,300. Sebab ni dalam 5,000 lebih, ini dalam 1,000 lebih. Sebenarnya memang cara ustazah bila ceramah di tempat lain sikit, dia punya semangat tu berbanding ceramah seorang-seorang dalam ceramah seorang-seorang dalam apa tuan-puan sekalian, dalam studio memang lain. Macam yelah tak ada orang kan. Ni kita bagi tunjuk ke audien. Buku ni tuan-puan yang dimati Allah sekalian adalah buku yang ketiga, Asam Garam Meriahnya Rumah Tangga Rasulullah. Walaupun plastik, tuan-puan buka je. Boleh tak bagi saya tambahan masa kecederaan? Sebab tadi masa saya dah diambil oleh pembaca doa, pengusi majlis. Kan? Betul kan? Masya Allah. Jadi kita tengok dah 15 minit kat situ. Jadi kita habis 11 suku. Boleh ya? Masya Allah. Takut SOP kan ada poli dah tertangkap. Kan? Masya Allah. Memang saya tahu tak ada masalah, tak ada isu. Lebih sikit masa ya. Okey, buku ni kalaupun ada plastik boleh buka saja. Dan jangan susah hati. Kalau ini bukan paksa beli ni. Macam baju, kadang-kadang kita tengok dia jauh tak berkenan. Bila acu-acu dekat badan, berkenan dah pula. Betul kan? Jadi buku ni kadang-kadang tuan-puan sekalian, kita ni tengok dia jauh. Bila belek, barulah jatuh hati. Saya nak suruh tuan-puan jatuh hati. Kalau dah jatuh hati tu kan, jatuh beli. Subhanallah. Ini bukan buku kami, tapi saya suka bawa buku ni. Dan setiap pembelian bukunya adalah infak tuan-puan kepada gerak kerja dakwah dan amal kita. Kalau nak cerita untung lagi kalau saya jual buku sendiri, sebab lagi banyak untung. Jual buku orang tak untung banyak, tetapi dapatlah juga infak tuan-puan kepada pembelian buku ni. Buku ni sebenarnya dah ada 3 jilid. Yang pertama, Asam Garam Asam Garam Rumah Tangga Rasulullah, warna biru tu, berkenaan dengan konflik dalam rumah tangga. Kemudian buku yang kedua iaitu berkenaan dengan Asam Garam Romantik Rasulullah. Itu buku warna merah. Dan ini adalah buku terbitan ketiga oleh Ustaz Luqman Makhtar, iaitu Asam Garam Meriahnya Rumah Tangga Nabi SAW. Buka je, jangan bimbang. Buka je baju dia tu. Lagipun sama je pakai baju dengan tak pakai. Maksud saya tu kan Ustazah Najihah mana tadi? Tolong ni jap. Ustazah Najihah datang. Boleh tolong pusingkan balik ni. Ya. Boleh dia? Semua mungkin. Tapi mungkin ada yang tak cukup. Dah habis ya? Tak apalah, share-share nanti. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Ini adalah himpunan kisah Nabi Muhammad SAW dengan cerita Nabi dalam rumah tangga berkaitan dengan kisah dengan anak-anak. Kisah ada juga selit dengan isteri. Dan menariknya ada juga diselitkan kisah Nabi, cara didikan Nabi, cucu dengan cucu. Sebab saya tengok ramai ada cucu. Angkat tangan siapa ada cucu? Cucu kan. Nenek angkat tangan. Nenek atuk. Tengok atuk tak nak ngaku. Dia rasa dia muda lagi. Subhanallah. Jadi kan biasa kita dengar pendidikan anak, tapi jarang disebut pendidikan cucu. Sedangkan cucu juga kalau nenek atuk walaupun jumpa 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, sebulan sekali, masih juga ada peluang untuk mendidik cucu tu. Subhanallah. Saya pun, anak saya sempat juga dengan arwah ayah saya meninggal pada 10 Ramadan 3 tahun yang lepas. 10 Ramadan 3 tahun yang lepas. Dah 3 tahun ya. Jumaat malam 10 Ramadan. Masya Allah. Jadi bila dekat dengan tarikh-tarikh 10 Ramadan ni, kita akan teringat. Kalau anak-anak saya jumpa Tok Ki dia, biasa yang bila jumpa Tok Ki dia, Tok Ki akan tasmik. Okey, Tok Ki nak dengar Al-Fatihah.
Okey, Tok Ki nak dengar 3 kod. Kadang Tok Ki ni main darab, main teka-teka darab. 6 kali 6 berapa? 8 kali 8 berapa tu Jun? Saya tengok masa tu cara pendidikan ayah saya terhadap cucu dia, anak saya, anak kami ada 7 orang. Dia memberikan ingatan, Masya Allah, diberikan ingatan dalam bab pendidikan. Mungkin ada nenek atuk, dia suka bila cucu manjakan. Jom atuk beli aiskrim. Bukan saya kata ayah saya tak bagi aiskrim, beri. Bukan kata salah. Jom pergi mainan. Jom. Mungkin bagi kenangan dalam bentuk keduniaan. Dan itu pun tak salah. Kita nak cucu sayang kita, dan biasa atuk nenek ni lebih sayang, dia sayang cucu tu lain. Masya Allah. Dia dah tak ada tenaga nak marah. Masa dia muda dulu dia kuat marah anak juga. Tapi bila tengok anak dia marah cucu dia tak boleh terima. Sebab dia pun dah tak larat nak marah dah. Masya Allah. Jadi subhanallah. Dan bila arwah ayah saya meninggal, antara anak saya contohnya Imran dia sebut apa? Selepas Imran masa tu umur dia kan, Imran darjah 3 ke darjah 4, tak ingat anak. Okey, darjah 3 darjah 4 Imran. Tapi masa tu Imran darjah 1 ataupun 6 tahun. Lepas daripada atuk dia meninggal, bukan duduk sekali, jumpa sekali-sekala, sebulan sekali kan. Lepas atuk dia meninggal, dia ada solat sunat tak berhenti-henti, 2 rakaat, sambung-sambung. Saya tengok daripada jauh. Masa tu saya masih dalam fasa duk menangis, sedih kan, ayah baru meninggal. Lepas tu saya tanya, Imran, kenapa Imran solat banyak? Imran tengok kat atuk, nangis-nangis. Imran ingat kat atuk. Lepas tu Imran ingat kat Tok Ki, panggil Tok Ki. Lepas tu Imran buat apa? Imran tolong solat untuk Tok Ki. Sekarang Tok Ki dah tak boleh solat. Masya Allah. Masa tu saya peluk, saya nangis. Dikatakan Tok Ki dah tak boleh solat, Tok Ki dah dalam kubur. Jadi Imran tolong solat untuk Tok Ki. Masya Allah. Saya rasa Imran rindu kat Tok Ki. Tok Ki selalu tanya pasal dengar-dengar Al-Quran. Tok Ki selalu ni. Padahal Tok Ki dia beli aiskrim juga, tetapi yang dia ingat pendidikan. Masya Allah. Saya rasa kalau atuk-atuk nenek sekali-sekala pun jumpa cucu, panggil, ni atuk nak dengar belajar apa kat sekolah, gini-gini. Ni atuk nak cerita satu kisah ni, kisah Nabi kita ni, kisah ni. Atuk tak ada buku. Masalah hari ni atuk pun tak ada cerita nak cerita. Ini buku ni tuan-puan sekalian, semua cerita. Asam garam meriahnya rumah tangga Nabi SAW, dari dia sebut sekali, dia bawa sekali dalil-dalil rujukan sumber-sumber cerita tu. Dan saya dah ada tanda beberapa yang kita nak tengok sikit hari ini. Contohnya kita tengok muka surat, subhanallah, muka surat 266. Buka sekarang muka surat 266. Muka surat 266. Masya Allah. Okey. Tajuk apa? Nabi kejukan anak menantu solat malam. Maksudnya Nabi SAW dalam pendidikan tunjuk contoh kepada kita, walaupun dah kahwin, masih lagi didik, bukan anak saja, menantu. Kalaulah kita sebut, Ustazah, saya ni kalau saya kacau ketuk pintu, diorang tak nak balik dah nanti. Diorang tak nak balik. Memang ramai juga yang cakap macam tu pada saya. Saya macam tak boleh nak tegur dah anak saya ni, Ustazah. Mampu tengok je, tak mampu dah nak tegur. Saya tahu dia orang tak bangun subuh, Ustazah. Macam mana tahu? Tandas kat luar. Saya tunggu kat luar, dia orang tak keluar sampailah cerah. Lepas tu puan tak ketuk. Saya pernah ketuk, Ustazah. Anak saya warning, mak jangan masuk campur. Lepas tu memang berlaku benda macam ni. Lepas tu saya kata, macam mana Ustazah nak buat, macam mana? Macam ni lah puan. Sebelum puan buat, mohon pertolongan Allah dulu, lembutkan hati anak. Ulang doa Rabbi syrahli sadri. Itu doa siapa? Nabi mana? Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa Nabi Musa alaihi salam apabila Allah perintahkan Nabi Musa alaihi salam pergi menyeru dakwah kepada siapa? Fir'aun. Kita ni bukan nak dakwah Fir'aun, nak dakwah anak menantu. Anak menantu takak boleh apa? Marah. Kita hati tisu kan, koyak terus.
Anak boleh warning, tapi sebab hati tisu. Nabi Musa ni nak pergi ngadap siapa? Fir'aun. Kejam, bunuh orang selamba je. Bunuh pengikut, bunuh itu, bunuh ini. Kejam, mengaku Tuhan. Dan bila dia nikah, dia kahwin dengan Asiyah, kekejaman dia berkurang sedikit. Asiyah selalu nasihat sekian. Dan dikatakan menurut riwayat Asiyah tidak pernah disentuh oleh Fir'aun. Bila Fir'aun nak mendatangi Asiyah, Allah gantikan dengan jin yang berupa Asiyah. Wallahu alam. Itu menurut satu riwayat. Sebab Asiyah adalah wanita yang suci, bersih. Bila waktu tengah malam, yang menggantikan Asiyah bukanlah Asiyah, tetapi Asiyah pada waktu malam mesti bangun beribadah, memuji Allah, kan melakukan ibadah di waktu malam sunyi ketika orang tidak lihat, bahawa dia beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi Musa sebagai Nabi Allah. Sebab itu Nabi satu ketika ambil satu batang kayu, kemudian Nabi gariskan, buat garisan di atas tanah. 4 garisan Nabi buat, hadis yang sahih. Sahabat bertanya, apa yang kamu buat ya Rasulullah? Rasul jawab, ini adalah 4 wanita penghulu syurga. 4 wanita penghulu syurga. Nabi sebut yang pertama Maryam, yang kedua Asiyah, yang ketiga Khadijah, yang keempat Fatimah. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi 4 wanita yang disebutkan itu mewakili semua kedudukan wanita pada hari ini. Kalau wanita yang diuji dengan tidak ada suami dan membesarkan anak sendiri, kita lihatlah bagaimana Maryam membesarkan anak seorang diri dalam keadaan difitnah bahawa dia melakukan perbuatan keji zina. Kalau wanita hari ini diuji dengan suami yang zalim, maka lihatlah bagaimana Asiyah diuji sezalim-zalim suami, iaitu Fir'aun. Jika hari ini seorang wanita diuji dengan suaminya, berkorban masa, tenaga untuk dakwah, jadikanlah Sayyidatina Khadijah. Kalau seorang wanita yang diuji dengan kematian anak, Khadijah menghadapi kematian anak berapa orang? Semua anak kecuali ada 2 orang yang sempat membesar, kemudian yang kekal sampai akhir, sehinggalah menjaga Rasulullah SAW, iaitu Fatimah. Masya Allah, kematian demi kematian anak dilalui, penghinaan dilalui bersama dengan Rasulullah. Dan siapa yang nak melihat kehidupannya seorang wanita yang hidup susah, kan sekian-sekian, Fatimah lambang kezuhudan seorang wanita, seorang isteri. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian. Jadi kalaulah anak warning, anak cakap, kita tetap teguh memberi nasihat. Supaya akhirnya mungkin kita mati, kita tak sempat tengok anak tu berubah. Tapi mudah-mudahan setelah kita mati, anak tu mula rindu pula. Nangis pagi-pagi. Kenapa awak ni nangis? Suami tanya. Kalau tak pagi-pagi mak ketuk pintu. Mak dah tak ketuk, mak dah tak ada. Rupanya start daripada tu dia berubah jaga solat. Kita tak tahu. Tapi kita sangat lemah kadang tu. Bukan kerana kuatnya syurga, tak jadi kuat sebab syurga. Tak jadi kuat sebab neraka. Kita lemah bila apa? Manusia yang kita seru tu menolak seruan kita. Kita dah lemah. Kalau betul kita kuat kerana syurga, kita akan mampu menempuh walaupun sakit menghiris-hiris. Kalau kuat kerana takutkan neraka, takut anak ni dihuman neraka, kita tetap teguh. Tetapi mestilah dengan pertolongan Allah. Kalau kita dengan harta kita ada, kita dah manjakan, okey, mak nak bagi kereta ni, nak kereta apa? Yang ni cakap nak Audi, ni cakap nak Merc, okey boleh. Tapi janji jaga solat. Allahu Akbar. Hadis Nabi sebut jelas. Kalau kamu mengumpulkan segala yang ada di dunia untuk membeli hati manusia, tanpa izin Allah kamu tidak akan buat. Kamu tak akan mampu. Hati ni Allah yang pegang. Kamu manja anak, kamu bagi apa yang dia nak dengan harap dia berubah. Rupanya kamu menyandarkan, kita sandarkan pada diri kita. Tapi jika kita sandarkan betul-betul minta pertolongan Allah, insya-Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, jelas. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak akan mampu memberi hidayah, petunjuk. Kamu tidak mampu mengubah orang yang kamu cinta. Innallaha yahdi man yasha. Allah yang maha memberi hidayah kepada siapa yang dia mahu. Ini bab pendidikan anak-anak. Masya Allah. Jadi lepas ini, walaupun kita kecil hati dengan anak macam mana, itulah perjuangan kita. Biarlah mati berjuang, bukan mati berhenti dan mati berputus asa dalam perjuangan. Masya Allah. Okey, tuan-puan dimati Allah sekalian, cuba kita tengok muka surat 266. Nabi kejutkan anak menantu solat malam. Masya Allah. Saya baca sikit. Ali bin Abu Talib menceritakan bahawa pada suatu malam,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengejutkannya dan Fatimah. Nabi bertanya, kamu berdua sudah salat? Maksudnya ni bukan isyak, sebab kita tahu sudah tentu Sayyidina Ali solat berjemaah isyak. Bila malam, tengah malam, maksudnya sudah salat, maksudnya solat tahajud, solat malam. Maka aku menjawab, wahai Rasulullah, jiwa-jiwa kami ada di tangan Allah. Jika dia menghendaki untuk membangunkan kami, pasti kami akan bangun jua. Lagu baginda beredar tanpa membalas sepatah pun kepadaku. Selepas itu aku mendengar Nabi menyebut ketika berjalan pergi sambil memekul pahanya, memang manusia makhluk yang paling banyak membantah. Subhanallah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tuan-puan faham tak cerita ni? Bagaimana cara Sayyidina Ali menjawab pada bapa mertuanya? Kalau jadi Rasulullah, kecil hati tak? Ada yang tak faham tu, kenapa Ustazah ni tiba-tiba ni. Baca lagi sekali. Tiba-tiba keluar Nogori 9. Saya orang Terengganu ya. Encik suami tadi ada, saya lupa nak sebut. Yang dimulakan encik suami yang tercinta. Patut awal tadi sebut. Kan kecil hati suami. Subhanallah. Tuan-puan di mata Allah sekalian, cuba perhatikan. Sayyidina Ali cerita bahawa satu malam Rasulullah mengejutkannya dan Fatimah. Nabi bertanya, kamu berdua dah salat? Kejutkan ni. Rasulullah dengan Sayyidina Ali duduk satu rumah ke? Tak, rumah lain-lain. Rasulullah keluar daripada rumah, pergi ke rumah Sayyidina Ali dengan Fatimah, pergi kejutkan. Tapi janganlah pula sekarang minta dengan polis, nak rentas negeri, nak kejutkan anak. Subhanallah. Ini kalau duduk dekat-dekat bolehlah, sekali-sekala balik nak ketuk pintu. Maka aku menjawab, wahai Rasulullah, jiwa-jiwa kami ada di tangan Allah. Jika dia menghendaki kami bangun, maka pasti kami akan bangun juga. Jawab, ya Rasulullah, kalau Allah nak kami bangun, kami akan bangun. Kalau tak bangun ni sebab Allah tak menghendaki. Menjawab, faham kan? Ya, manusia biasa. Rasulullah manusia biasa, Sayyidina Ali pun manusia biasa. Kadang-kadang mungkin ada ego. Subhanallah, apa yang Rasulullah buat? Lalu baginda beredar tanpa membalas sepatah pun. Terdiam Rasulullah. Selepas itu aku mendengar Nabi menyebut ketika berjalan pergi sambil pukul pahanya. Mungkin macam kita lah. Aduh, sabarlah. Pukul-pukul. Dah geram tu kan? Pukul-pukul paha. Memang manusia makhluk yang paling banyak membantah. Suka menjawab, suka membantah. Nak sebutnya Allahu Akbar, Rasulullah pun hadapi situasi yang sama. Tapi bukan menunjukkan Sayyidina Ali tu teruk, buruk akhlaknya. Sayyidina Ali menyatakan bab akidah. Kan, kalau Allah nak membangunkan, sudah tentu kami bangun ya Rasulullah. Allahu Akbar. Tapi di waktu sama cerita ini sampai kepada kita, nak menyejukkan hati kita ibu-ibu sekalian. Adakah anak Rasulullah, menantu Rasulullah tidak ada membantah Rasulullah? Tidak, ada. Bahkan kalau baca cerita dalam buku ini, kalian akan menangis. Sebagaimana saya masa baca cerita-cerita ni, buku 1, buku 2, saya banyak menangis. Sejak ketawa, sekejap menangis. Sebab apa? Betapa hebat dan mulianya Rasul menghadapi ujian dalam rumah tangga dan menguruskan konflik. Bagaimana cerita yang benar disampaikan oleh Aisyah, isi-isi Nabi membantah percakapan Rasulullah. Dan bagaimana Rasul tenangnya handle bila isteri menjawab. Dan Rasul tidak pernah pun mengatakan, wahai Aisyah. Aisyah pernah intip Rasul sampai ekori Rasul tengah malam. Ya Allah, sampai macam tu Aisyah dia punya rasa syak wasangka kepada Rasulullah. Pernah dengar tak cerita ni? Angkat tangan siapa pernah dengar? Siapa pernah dengar? Oh, tak pernah. Ada yang pernah dengar. Sebab saya banyak kali juga ulang dalam ceramah. Ini bukan follower ke ni? Confused pula. Insya-Allah baru tahu rupanya ni. Tapi saya cerita ringkas, nanti akan jumpa cerita ni. 11.30. Last 11.30. Tawaran akhir 11.30, 10 minit lagi. Aisyah bercerita, pada satu malam ketika aku sudah pun duduk dalam bilik bersama Rasulullah, dan Rasul telah membuka sepatunya dan telah membuka pakaiannya, dah berbaring sebelahku. Nah, Aisyah buat-buat tidur. Aisyah kata aku belum tidur tapi macam buat-buat tidur. Lalu tiba-tiba Rasulullah memakai pakaiannya senyap-senyap. Maksudnya perlahan-lahan, tak nak supaya Aisyah ni sedar. Pada Aisyah tak tidur lagi ni. Hadis yang sahih ni, Aisyah cerita ni, riwayat Bukhari ataupun riwayat Muslim.
Lalu Rasulullah bangun senyap-senyap, Aisyah cerita. Rasulullah pakai balik senyap-senyap, dan Rasulullah pakai kasut senyap-senyap, dan Rasulullah keluar senyap-senyap. Timbul syak wasangka tak? Bahawasanya mungkin Rasulullah nak pergi rumah isteri lain ke, Rasulullah ada apa-apa ke, tengah malam dah ni. Lalu aku mengekori Rasulullah senyap-senyap. Aisyah pun kata dia pakai kerudung dia cepat-cepat, dia ikut Rasulullah jalan. Dia ikut sampai aku melihat Rasulullah sampai di Baqi', di perkuburan umat Islam. Rasulullah lalu berdoa. Dan selepas selesai, aku melihat dan aku pun jalan dengan laju-laju. Jalan laju-laju, berlari-lari anak. Sampailah, sebab Aisyah tak nak dia ni mengintip Rasul, dia tak nak Rasul tahu ni. Dan aku masuk cepat-cepat, kemudian aku kembali semula ke perbaringan cepat-cepat. Kemudian Rasul pun balik kan. Rasul balik. Subhanallah, Rasul pun tegur Aisyah. Wahai Aisyah, kenapa kamu tercungap-cungap? Tu yang saya kata bila baca kisah ni, buku ni kejap happy, kejap sedih. Kan? Kenapa kamu tidur tercungap-cungap? Dah baru lepas berlari sebab tak nak kena tangkap dengan Rasulullah. Tercungap-cungap, tak boleh, yang tu tak boleh nak cover. Lepas tu Aisyah pun duduk, ya Rasulullah. Aisyah pun cerita apa yang dia buat. Lalu Rasulullah jawab apa? Ni comel. Part ni memang comel. Rasulullah kata, wahai Aisyah, rupanya kamulah lembaga hitam yang aku nampak tadi. Rupanya kamu. Maksudnya Aisyah, Rasulullah perasan ada lembaga hitam, kejap jalan laju, kejap jalan perlahan. Rupanya kamu lembaga hitam tu, wahai Aisyah. Dan Rasulullah tidak marah Aisyah. Rasulullah tak kata berdosa intip suami, berdosa kamu ni. Tak. Rasulullah meraihkan fitrah wanita. Ada rasa cemburu, ada rasa syak wasangka. Dan wanita ni kadang-kadang, betul tak puan-puan sekalian, cek telefon suami, betul kan? Salah tak cek telefon suami? Dan saya suka baca kupasan daripada ulama' daripada cerita ini. Tak salah pasangan intip pasangan. Tak salah. Walaupun ada orang kata, ada penceramah sebut, ada ni sebut, so isteri tak boleh intip telefon suami, itu hak suami apa ni. Bagi saya dalam zaman sekarang, memang kena ada pengawasan seperti itu. Supaya apa? Kalau ada perkara yang tak elok, kita boleh tegur suami. Bang, saya nampak awak macam mesra sikit je mesej dengan tu. Alah, awak ni staff saya kot, tapi awak bagi emoji love. Tak, itu maksud saya suka sangat dengan hasil kerja dia. Tapi perlukah awak buat emoji love? Seorang suami yang baik, baiklah saya takkan buat emoji tu. Dah berlaku salah faham. Mungkin awak okey, tapi mungkin dia rasa tak okey. Maksudnya kalau seorang suami yang baik ni, dia boleh terima teguran. Dan Rasulullah sebut apa? Wahai Aisyah, adakah kamu menyangka aku dan Tuhan ni akan curang kepadamu? Maksudnya Rasulullah hanya menguruskan emosi isteri tu. Jadi sebab itu tuan-puan sekalian, kita tengok ni, Nabi kejutkan anak menantu solat malam. Aisyah buat perangai gitu, isteri Nabi bantah Rasulullah memang banyak, sampai Rasulullah ada ceraikan isteri Nabi. Sampai Rasulullah ada pulaukan isteri Nabi sampai 40 hari 40 malam. Kalau sampai pulau ni maksudnya ringan ke berat? Masalah yang dibawa oleh isteri, berat. Sebab kita tahu Rasulullah adalah yang paling sabar, yang paling lembut. Tapi sampai peringkat Rasulullah memulaukan isteri, maksudnya isteri ada melakukan kesilapan yang sangat besar. Sampai Rasulullah ada menceraikan isteri, maksudnya ada kesilapan besar. Tapi Nabi rujuk balik Hafsah setelah diceraikan, setelah diminta oleh malaikat Jibril sendiri. Subhanallah. Dan Rasulullah kata, aku menceraikan Hafsah. Hafsah ni anak Sayyidina Umar. Bukan kerana agamanya, dia wanita yang salihah. Tetapi adalah satu kisah yang menyebabkan Hafsah membocorkan rahsia. Rasulullah nak bagi tahu betapa besarnya, beratnya pegang amanah. Kalau kamu tak pegang amanah, lagi-lagi amanah berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, subhanallah. Jadi kita tengok cerita selepas kejukan menantu. Cuba tengok muka surat 267. Anak menantu bergaduh, Nabi pujuk. Jadi ibu ayah hari ni memang kena bijak. Tak boleh asyik sebelah anak sendiri saja. Ada ketikanya kita kena menjadi orang yang adil. Sebab apa kita buat bukan kerana hawa nafsu, untuk akhirat anak menantu. Masya Allah. Okey, kita tengok muka surat 269. Itu menarik tu. Ali tak jadi kahwin lain. Tuan-puan dimati Allah sekalian, orang perempuan wajiblah beli buku ni. Ulang muka surat ni kerap. 269. Masya Allah. Subhanallah.
kupasan berkenaan dengan hadis ni, yang mana Nabi tidak membenarkan Sayyidina Ali menduakan Fatimah. Subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian. Dengan Nabi menjawab, aku bimbang agamanya terfitnah, bimbang Fatimah tidak boleh mengawal cemburunya, akhirnya tidak menjadi isteri yang baik buat Ali dan sebagainya, adalah penjelasan alim ulama. Sebab itu seorang isteri yang dia sebut, kalau jumpa saya dulu, kalau masa rumah tangga, Ustazah, saya tahu suami saya mampu, tetapi saya tak mampu Ustazah. Saya tak mampu. Kalau suami saya poligami sekian-sekian. Jangan kecil hati yang poligami. Mungkin yang kat sini semua poligami, wallahualam. Kan, Masya Allah, saya nak cerita situasi. Saya tak mampu Ustazah. Saya rasa saya tak akan boleh terima. Saya tak akan layan suami saya sama. Saya tak akan ini. Saya akan menjadi wanita yang nusyus. Mungkin saya akan ini. Lepas tu saya kata, apa ni tuan? Apa alasan isteri ni sebenarnya benar? Alasan isteri ini juga yang dibimbangi oleh Rasulullah terhadap anaknya. Dan sekarang Ustazah, belum lagi saya dah buat perangai dah Ustazah gini. Saya bukan tegur basuh, puan ni kena redha, ini takdir Allah, puan ni ini hak suami. Dalam hal ini kena berlaku adil. Dan seorang wanita, Islam meraihkan emosi dia, perasaan dia. Lepas tu suami tanya, habis tu Ustazah, bila saya dapat poligami ni? Dia tanya soalan kan. Sehingga isteri boleh terima dengan baik. Saya ada jumpa seorang wanita, akhirnya datang jumpa saya nak proses poligami. Dia kata, Ustazah, suami saya tunggu 10 tahun. Ustazah tahu tak? Tiap tahun dia tanya, awak dah ready tak? Suami tak paksa. Tanya lagi, bahkan suami pernah bawa seorang wanita, Ustazah, boleh tak abang? Ni. Sebab dia teringin juga nak poligami, tak tahu sebab apa. Saya jawab tak, saya tak terima. Dan Alhamdulillah Ustazah, suami saya tak teruskan dengan wanita tu. Suami saya kata, dia akan tunggu sehinggalah betul-betul saya bersedia dan saya redha, saya boleh terima. Dan dalam tempoh tu Allah banyak, saya tengok keikhlasan suami saya, Allah banyak temukan saya dengan gini-gini sehingga saya boleh terima betul-betul, dan akhirnya saya bawa untuk menguruskan poligami. Masya Allah. Ada pula kes yang suami datang mengadu pada saya, Ustazah, tolong nasihat isteri saya. Kenapa? Isteri saya asyik suruh saya nikah lain. Saya kata, puan kenapa? Ustazah, tolong pujuk suami saya supaya nikah lain. Kenapa? Suami saya baik sangat Ustazah. Saya nak berkongsi nikmat yang Allah bagi ni. Ada yang macam tu. Sampai suami ni, dia sebut, kalau kamu minta lagi, kamu jangan teragak-agak, saya nak lepaskan kamu. Saya pun kata, puan tolong taat perintah suami. Suami tak nak, suami tak suka. Suami tak nak, suami tak suka. Puan jangan paksa. Baiklah Ustazah, mulai ni saya tak akan paksa dia lagi. So, suami sampai peringkat, kalau kamu suruh lagi, saya akan lepaskan kamu. Ada macam tu. Sebab itu hati ni berbeza-beza. Jangan pula kita sebut, Ustazah tak boleh terima, orang alim warak gini, orang biasa. Kita tak boleh membuat perbandingan. Isteri-isteri Nabi mampu, Nabi menduakan. Itu pun selepas Khadijah meninggal. Subhanallah. Ada Rasulullah membenarkan para sahabat bernikah 2, 3 dengan sekian-sekian. Tetapi kenapa Fatimah, Rasulullah paling kenal Fatimah. Rasulullah tahu dan Rasulullah tidak mahu, dan Rasulullah ada menyebutkan bahawasanya Fatimah telah berduka daripada kecil dengan kematian ibunya. Rasulullah kata, Fatimah juga berduka daripada kecil dengan melihat bagaimana penyiasaan orang terhadapku, dan aku tidak mahu lagi Fatimah berduka saat Ali menduakannya. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey. Cuma buku ni kan kita belak. Ini saya tak baca dah sebab 11.30, dah dekat 11.30, dah nak buka puasa kan. Dah dekat nak buka puasa. Kita tengok yang saya tanda seterusnya, muka surat 201. 201. Saya cuma baca tajuk saja. Fatimah ingat pesan ayah. Fatimah ingat pesan ayah. Jadi tuan-puan sekalian, siapa nak pesanan dia diingat, banyakkan ulang, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ketika Nabi Musa AS nak menghadap Firaun, Nabi Musa kata, ya Allah, tak kuat. Macam-macam lah Nabi Musa. Minta Harun saudaranya jadi teman sebab dia kata lidahnya tak lancar. Sebenarnya Nabi Musa pun takut nak menghadap Firaun. Firaun ni siapa? Ayah angkat yang besarkan dia daripada kecil, tiba-tiba anak angkat lawan ayah angkat. Kan Nabi Musa membesar di istana Firaun. Masya Allah. Jadi Allah mengajarkan Nabi Musa dengan satu doa. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat-kuat ya. Macam puasa ni. Masya Allah. Okey, lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim.
Rabbi syrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Rabbi syrah li bermaksud, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, permudahkanlah urusanku. Urusan apa? Nak tegur anak, nak nasihat anak, nak tegur suami, nak tegur isteri. Urusan besar ni. Nasihat urusan paling besar. Urusan ajak makan tak besar sangat. Urusan nak ni, urusan ubah manusia, urusan paling besar dalam dunia. Rabbi syrah li, lapangkanlah dadaku. Kenapa kena mohon untuk diri sendiri dulu? Sebab nanti kalau anak menjawab supaya hati kita lapang, terima. Kalau suami pun marah balik, lapang, terima. Kalau orang tu peli balik, kau ingat kau bagus sangat nak nasihat orang, kita lapang, terima. Bukan balas balik, kalau ikutkan aku memang lagi bagus dari kau. Sebab ramai orang nak nasihat, dia hilang sabar dalam tempoh dia menasihati. Dia pula yang perlu berubah. Dia nak ubah orang, dia pula jadi lagi teruk. Tengoklah pakaian. Pakaian dah tahu aku bagus dengan kau kot. Kau ada pergi ngaji? Tak ada kan? Kau ni ha. Na'udzubillah min zalik, jadi bergaduh pula. Na'udzubillah. Sebab itu sebelum ni Nabi Musa nak pergi nasihat Firaun kan, kita nak nasihat orang sekeliling, yang pertama kita kena lapang dada dulu. Rabbi syrah li sadri, ya Allah, lapangkanlah dadaku supaya perkataan yang keluar pun tepat. Wa yassir li amri, pemudahkan urusanku ini ya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan bukakanlah belenggu yang mengikat lidahku. Yafqahu qawli, agar dia memahami apa yang aku perkatakan. Oh, hebat tuan-puan sekalian. Kadang kita nak nasihat orang, kita maksud lain, orang tu salah faham, dah jadi bergaduh. Kadang kita nak cakap lain tapi tak reti nak pilih perkataan yang tepat, dah jadi salah faham. Sebab itu ayat itu, wahlul 'uqdatam min lisani, bukakan belenggu yang mengikat lidahku, kekerasan lidahku. Yafqahu qawli, agar dia memahami apa yang aku perkatakan, apa yang aku sampaikan. Subhanallah. Okey, cuba tengok muka surat 218. 218 ini cerita yang ke-114, iaitu bab Nabi didik akidah sejak awal. Nanti boleh baca bagaimana Nabi didik anak, didik cucu akidah, itu yang pertama. Kemudian yang terakhir, cuba tengok. Subhanallah. Fatimah ingat pesan Nabi. Nabi duduk didik Atikah, Nabi kejut anak solat subuh. Okey, bab solat subuh Nabi beri, wallahu alam. Tuan-puan dimati Allah sekalian, itu sekadar yang saya boleh tunjuk dalam buku ni. Nanti boleh tengok dekat apa ni, bukan intisari, isi kandungan. Boleh tengok banyaknya ilmu dan cerita. Sebab bila sebut cerita, ia adalah berkenaan dengan sirah, betul kan? Sejarah. Bila sebut sejarah, sejarah sentiasa berulang. Apa yang Rasulullah lalui, kita akan dapati kita lalui perkara yang sama. Dan Rasulullah bagi kita tip cara bagaimana nak melalui cerita yang sama tersebut, masalah yang sama, konflik yang sama. Kalau tuan-puan, mungkin saya tak tahulah ada bawa tak buku yang lain, 1, 2, 3 semuanya cerita yang berbeza. Tapi sebab hari ini pendidikan anak, buku yang ada banyak cerita pasal anak dan cucu adalah buku ini. Tapi ada juga berkenaan dengan suami isteri. Alhamdulillah, saya rasa sekadar itulah perkongsian kita pada hari ini. Lebih kurang 2 jam, Masya Allah, bersama. Saya mohon maaf salah dan silap, mohon ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Mungkin ada kesilapan dalam menyampaikan ilmu, mungkin ada, wallahu alam, na'udzubillahi min zalik, moga Allah ampunkan saya. Mungkin ada kesilapan saya membuatkan hati tuan-puan tergurih, saya mohon maaf salah dan silap. Dan saya ucap terima kasih sekali lagi pada pihak Surau Al-Furqan. Kepada siapa yang berada di live, ramai lagi, 5,000 lebih lagi. Siapa yang nak beli buku ni, tuan-puan sekalian, boleh PM. Boleh PM, boleh komen di ruangan komen, kita boleh post. Memang stok dengan kita banyak. Masya Allah, stok yang sebenar pun ada 1,000, jadi tak ada masalah dengan stok. Boleh saja kalau siapa yang nak. Asam garam meriahnya rumah tangga Nabi, dan kisah dengan menantu dan sahabat. Maksudnya ini keluarga besar. Masya Allah, di luar sana tuan-puan akan nampak ada jualan sikit daripada galeri Ustazah Asma. Tak bawa semua, kalau bawa semua penuh ni. Ada telekong by Ustazah Asma. Kemudian ada buku, ada kurma ajwa, ada kurma dan sebagainya. Setiap pembelian adalah pemberian.
Maksudnya ia akan menjadi satu bentuk infak tuan-puan sekalian bagi menggerakkan kerja dakwah dan kerja amal kita. Di bawah NGO Sahabat Amal Care, kita ada aktivis seluruh Malaysia dalam 100 lebih. Di bawah kita ada mu'alaf yang masuk Islam melalui kita, kemudian kita mengajar mereka. Kemudian di bawah kita ada ribu yang berdaftar asnaf fakir miskin yang kita tanggung. Bulanan dia untuk barangan asas. Dia datang setiap minggu, kadang setiap bulan. Dan kalau siapa yang pernah follow, saya share di FB, tepi Galeri Ustazah Asma ada satu gerobok prihatin namanya. Dan yang datang meminta, yang ambil barang-barang keperluan tu, beras, ialah semua tu, minyak, gandum semua tu. Bahkan ada juga kalau yang perlukan pampers orang tua pun ada, pampers budak pun ada, susu budak pun ada. Separuh yang datang adalah non-Muslim. 40% non-Muslim datang. Cina, India. India paling ramai. Dan dah berapa orang yang selalu datang masuk Islam. Kita bila sampai kepada dekat gerobok prihatin tu, kita akan bagi ceramah, bagi tazkirah kepada semua agama. Kalau India, kami ada aktivis mu'alaf India akan cakap dalam bahasa India. Cerita tentang keindahan Islam tu je. Saya nak cerita sikit tentang Nabi Muhammad. Dia akan dengar. Oh, Nabi kami suruh kami membantu. Nabi kami sangat baik. Nama Nabi kami Muhammad. Gini. Saya nak cerita sikit tentang Tuhan kami. Nak cerita sikit tentang ni. Dia orang akan dengar. Memang aktivis kita yang India. Lepas tu Cina pula. Kita ada aktivis Cina yang mu'alaf Cina. Cakap pula tentang Islam. Walaupun dia datang dah 10 kali, 10 kali dia orang kena dengar. Alhamdulillah. Dan dia orang bila saya tanya macam mana, okey saya suka dengar cerita ni, saya okey dengan Islam. Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau orang Islam pula datang pun dengar ceramah juga, wajib. Ada silibus, dia ada meja yang untuk meja non-Muslim, untuk meja Muslim. Bila Muslim datang, pertama pasal aurat. Memang pendakwah kita, aktivis kita, puan, saya nak cakap pasal aurat sikit ya puan. Aurat kita orang perempuan sekian-sekian. Lepas tu kita bagi flyers aurat. Kedua, saya nak cerita pasal rezeki. Supaya mereka ni bekerja keras untuk ubah kehidupan. Kemudian cerita pasal solat. Kalau kita tanya puan solat jaga tak? Tak. Puan ada telekong? Tak ada. Kita terus bagi telekong kita. Bagi percuma. Kalau kita pergi ziarah, lepas tu kita ada tim yang ramai. Sebab itu staff kita sekarang 60 orang tak cukup, tambah lagi part time jadi 80 orang. Bayar gaji saja tak cukup, tak kurang daripada 200,000. Ustazah, banyaknya duit Ustazah, bayar 200,000 pekerja. Sebenarnya daripada berniaga ni kita bayar. Banyak ke untung? Cukup-cukup. Setiap bulan cukup-cukup. Kadang-kadang tak cukup, tinggal 2-3 hari Allah bagi cukup. Ada je pihak yang nak derma untuk bayar gaji pekerja. Tapi mereka ni totally buat kerja dakwah, buat kerja amal. Subhanallah. Bila pergi ziarah, orang Islam kita banyak tak solat, kiblat pun tak tahu. Kita cek kiblat. Kita cakap puan ini kiblatnya. Kain telekong ada? Tak ada. Kita memang buat kit ibadah. Sejadah bagi, telekong bagi. Bagi buku panduan solat. Ajar solat. Dah ada cucu dah pun, nenek tak pernah solat. Saya sendiri jumpa. Satu keluarga tak solat. Sebab itu kita bagi buat kerja kebajikan. Bukan sekadar bagi dari segi untuk keperluan dunia. Keperluan akhirat nombor 1. Sebab itu kerja tu jadi renyah sikit. Orang nak datang ke galeri tapi dia orang tetap datang. Satu hari lebih kurang 100 orang. 2 hari 10,000 habis. 2 hari 10,000. Datang minta beras apa, bagi ni perlu duit cash ke, kita dengar cerita dia, kita bagi. Adakah kami diberi peruntukan Baitul Mal? Tidak. Semua survive sendiri. Hasil berniaga dan hasil infak orang ramai. Kalau siapa yang nak tengok suasana tu boleh tengok. Ada kursi bersusun, sentiasa penuh, non-Muslim, Muslim beratur. Dan dia orang akan tunggu untuk dengar tazkirah tu. Subhanallah, alhamdulillah. Doakanlah perjuangan ini Allah redha. Jaga niat, jaga hati dan terima kasih kepada semua yang sentiasa bersama. Masya Allah, tuan-puan sekalian, di luar juga ada buku satu-satu fiqh Ramadan, soal jawab Ramadan. Belek dulu, jangan tengok-tengok je, belek dulu, puan akan jatuh cinta. Ini buku pertama kami publish sendiri. Buku saya yang lain sebelum ini dengan syarikat penerbitan. Jadi antara keuntungan yang paling besar kita dapat daripada jualan buku ni, sebab kita print sendiri. Tetapi mencabar sangat untuk menghabiskannya, sebab tak boleh masuk dalam kedai-kedai buku, sebab kita print sendiri kan. Jadi mudah-mudahan siapa yang nak wakaf pun boleh, kami akan agihkan. Macam pagi tadi pukul 4 kita dah pergi ke hospital, agihkan buku, bagi makanan sahur kepada orang-orang miskin pagi tadi. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi sekadar itu, terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan. Memang dah masuk bulan Ramadan, beribadah bulan Ramadan sungguh-sungguh, dan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri walaupun awal, tapi itu bermaksud kembali kepada fitrah. Itu sambutan kita yang paling utama, nak kembali kepada fitrah. Bila Hari Raya Aidilfitri bermaksud kembali kepada fitrah, kita akan bersih daripada dosa dan
proses membersihkan sekarang di bulan Ramadan. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Terima kasih semua sahabat-sahabat yang turut hadir di live ya. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh.